Fik asar dan muamalat semuanya harus melainkan diharamkan. Jadi soalan dia sekarang, dekat sini adalah dikatakan ada orang yang dakwa tadi. Dan kita ada juga seorang rakan kita dekat sini yang masih lagi tak terima undangan kita untuk masuk dalam live kita sebentar tadi. So tak apa, saya tunggu, saya send sekali lagi invitation kepada dia sebab dia ada bukti yang mengatakan takaful itu sama sahaja dengan insurans. Okay, so Tuan Jik, saya send invitation sekali lagi insyaAllah. So saya harap Tuan dapat boleh naik betul-betul dalam live kita dan boleh bersama dalam live kita dekat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Check mic 1 2 3. Alhamdulillah. Pagi tadi, yalah aku janji pukul 9 kan. So mungkin kawan-kawan lain akan masuk lewat sikit. Tapi no worry. Sebelum kita betul-betul mulakan perbincangan kita untuk sesi pada malam ni, InsyaAllah kita nak kalian semua sama-sama bantulah. Tak apalah. Sambil-sambil kau like, aku pun like juga boleh. Alhamdulillah makin ramai. So tak apa. Aku tak nak buang masa kalian semua. Aku tak nak buang masa korang semua dekat sini. InsyaAllah sambil-sambil korang bantu untuk like, pergi ke 2000 like pula. Sekarang izinkan saya memulakan sesi bicara kita untuk malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya insyaAllah kita dapat bersua sekali lagi untuk sesi pada malam ini. Yang mana untuk topik ni sebenarnya tengah hari tadi saya ada bawakan. Tengah hari tadi kita live dalam kereta, memandangkan aku tunggu wife aku buat shopping sikit. So kita saja je lah buka topik tu. 2000 orang tengok kita punya view dalam tempoh tak sampai 30 minit. Dan aku tak sempat nak live lama. Sebab apa? Sebab dah tengah-tengah peak. Mudah wife aku pun settle pula shopping tadi. So kita janji untuk bawakan topik kita ini pada malam ini jam 9 malam. Jadi saya tak boleh start lagi topik kita. Sebab mungkin ada kawan-kawan yang memang ikut waktu betul. So mungkin pukul 9 1 minit kan dia orang masuk lah. Jadi yang dah ada dalam live, kita ambil attendance dulu boleh. So kita ambil attendance. Kalian boleh kongsikan salam dari tempat masing-masing. Contoh macam sekarang kita ada Pak Hyong Siok. Dia Assalamualaikum Abang Takaful. Waalaikumsalam. Great Eastern Takaful. Betul, Alhamdulillah. Kita ada Syazwan juga bersama dengan kita. Syazwan dia hadir dari Setapa. Kemudian kita ada Smiles. Saya sebut Smiles Smiles. Dia hadir dari Sabah. Kemudian saya nampak Kak Yati pun ada. Afnan dari Johor, tuan. Terima kasih. Akmal pun dari Johor juga. Zoro join live ni dari Kunak. Kunak Sarawak kan? Sekejap. Awak jangan memalukan saya Kalau Sabah, sorry. Okay, sorry Kunak dari Sabah. Terima kasih. Kita ada Cikgu Mira Cikgu Mira Asmira dari Ipoh, Perak. Tadi tu shopping dekat Ipoh lah tadi tu. So alhamdulillah selesai. Hari ni kerja aku tengah hari pergi Ipoh, makan nasi ayam gepuk terduduk dekat Green Town. Pedas tak pedas lah, memang pedas betul lah Smile Sabah bang. Okay, thank you. Kunak dari Sabah. Terima kasih. Kemudian kita ada juga My Collection MFMA dari Putrajaya. Alhamdulillah. So ada lebih kurang dalam 55 orang kawan-kawan dekat sini. So boleh tak sama-sama 55 orang, seorang bantu like lebih kurang dalam 100 kali. Kita cuba sasarkan capai ke 5,000 like yang pertama. Sementara kita menunggu lebih ramai lagi rakan-rakan untuk masuk dalam live. Again, live malam ni adalah janji yang saya buat tengah hari tadi. Pukul 1 nak Zohor dah masa tu. Sebab aku ingat nak pergi ke masjid, tapi wife aku dah settle. So kita orang terus gerak. Pukul 1 masa tu saya buat live sekejap. Mungkin orang tengah nak makan tengah hari. Alhamdulillah kita dapat lebih kurang dalam 2000 view. Dan kita tak sempat bincang pun sebenarnya topik ni. Dia macam bagi teaser saja sebentar tadi. So saya dah janji malam ni sebenarnya kita nak bawakan topik ni insyaAllah. Okay. So Afnan dia kata duduk sambil makan Richeese di sini tuan. Okay. Sebelum masuk topik ni aku ada soalan kat korang. Richeese ni memang sedap betul ke? Yang saya difahamkan Richeese ni datang dari Indonesia.
First saya nampak sebenarnya 2019 masa saya pergi ke Bali. So adalah kawan-kawan kata dia nak pergi makan dekat Richeese. So aku macam, aduh takkanlah pergi ke Bali makan ayam goreng kan, makanlah bebek ke apa semua. Tapi kali ni dah masuk ke dalam Malaysia, so saya ada tertanya-tanya jugalah, adakah Richeese ni berbaloi untuk kita cuba? So mungkin boleh komen dekat ruangan bawah, okay? So kita ada juga Ustaz Firdaus Ismail bersama dengan kita, support Alhamdulillah. So macam saya katakan sebentar tadi, kita ada ni Nalma VSOX juga bersama dengan kita. So live malam ni adalah untuk menunaikan janji tengah hari tadi. Yang mana tengah hari tadi adalah sikit seorang dua yang tanya soalan pasal adakah betul takaful itu judi. Jadi malam ni kita akan bincangkan, dan bukan saja nak bincang secara general surface, kita cuba datangkan juga dalil dan juga nas. Sebab ilmu kita, agama kita berlandaskan kepada ilmu. Okay? Agama ni diturunkan, agama Islam tadi diturunkan menerusi wahyu. Dan wahyu tu adalah sebahagian daripada ilmu. In fact, wahyu pertama diturun apa dia? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Bacalah, dan bacalah dengan nama Allah yang menciptakan kita semua tadi, insyaAllah. Okay? So itu yang kita akan buat insyaAllah sebentar lagi. Sedap jugalah, tapi siapa minat pedas, recommended makan Richeese. Okay, nanti boleh try. Dekat Ipoh pun dah ada. Kita ada Tuan Malik join dari Kedah mana? Lupa dah. Sungai Petani Kedah, Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kita ada Queen Fiza. Tadi sempatkan masa baca buku Mengingati Mati. Kena berwasiat setiap 3 malam masa hidup. Ya, tepat sekali, Alhamdulillah. Dan ini ada kaitan dengan perbincangan kita untuk sesi pada malam ini, iaitu berkaitan dengan takaful. Baik, sebelum masuk betul-betul, soalan saya dulu ini just cara nak dapatkan survey je lah. Siapa ada takaful? Siapa tak ada takaful? So boleh tak sama-sama komen dekat sini? Tulis saya ada takaful. Ataupun yang tak ada, tulis saya tiada takaful. Okay, jangan risau, aku tak akan tanya korang kenapa tak ada, kenapa ada. Just nak tahu sajalah update ataupun feedback daripada kalian semua. So cuba komen, siapa yang ada takaful, tulis saya ada takaful. Siapa yang tak ada takaful, boleh tulis saya belum ada lagi takaful. Contoh macam Zoro dia kongsi dekat sini, dia masih lagi belum ada takaful. Kemudian Tuan Malik dia kata, takaful dan hibah sama ke? Itu menarik juga soalannya. InsyaAllah kejap lagi kita akan cerita sikit apa dia takaful, apa itu hibah. Wasiat tentang harta dan benda hidup macam anak, pet, binatang tunggangan. Saya tiada, masih berfikir-fikir nak ambil ke tidak. Itu dari NH Abdullah 8 dekat sini Ustaz, boleh take note dekat situ. Siapa yang kata belum ada lagi tadi. Kemudian kita ada Nalma Vsox. Betul saya kalau salah sebut nama korang, beritahu Aku sebut mana yang aku mampu baca je lah dekat sini. Kita ada Hanifazli. Hanifazali. Dia kata dia ada. Firdaus Ismail. Ustaz Firdaus dia kata dia ada. Alhamdulillah. Belum pernah ambil takaful sebelum ni. Berbaloi ke tidak? Itu soalan dari Afnan tadi. Ada janji jangan menyusahkan. Apa dia kata? Menyusahkan keluarga kita. Jangan menyusahkan keluarga kita susah. So kenapa kita nak kena ada takaful? Dia ada juga seorang dia kata, Mukri Zafran dia kata, takaful yang company sediakan macam mana? Baik, so insyaAllah kita akan masuk dengan lebih lanjut cerita tentang takaful sebentar lagi. Takaful hayat ada, cuma terfikir patut ke upgrade ikut jumlah hutang? Okay, good question juga dari Puan Mektam Q12 dekat sini. Dan kita ada Puan Nurhayati. By the way, yang belum follow, tekan follow button dekat atas. Korang terkeluar, nak cari balik live ni dah tak jumpa. So tekan follow, insyaAllah paling tidak esok lusa kalau tengok balik, nanti boleh jumpa balik dengan video kita. Dan insyaAllah video ni kita akan save dekat YouTube channel Financial Gori. So nanti kalian boleh tonton semula secara ulangan. Okay, so kita mulakan dia punya kronologi sikit tadi Kalau hari ni kita dengar cerita tentang takaful, terutamanya macam yang Tuan Malik ceritakan sebentar tadi. Dia kata takaful dengan hibah ni sama ke? Lain ke? Dua benda yang sama ataupun dua benda yang lain? So kalau kita tengok dari segi sejarah, sejak 10 tahun lepas, 2013 sampailah ke sekarang, kita nampak lebih ramai ejen ataupun semakin ramai ejen hibah takaful. Ataupun dalam bahasa insurans dia panggil life insurance lah, insurans nyawa. Dalam takaful dia panggil takaful hayat. Yang mana bila berlaku kematian ke atas diri kita, keluarga akan dapat manfaat. Okay, akan dapat manfaat. Kalau dalam insurans, istilah dia adalah pampasan. So kenapa ada beza dua ni kan? Sama ke dua benda ni? Jawapannya tidak. Kejap lagi saya akan terangkan kenapa penting untuk kita lihat kontrak tu memisahkan yang mana yang patuh syariah, dia yang satu lagi tidak patuh syariah tadi. So hibah takaful adalah satu istilah yang mana hibah bermaksud hadiah. Kita boleh hibahkan apa-apa je pada semua orang. Okay. So saya ada phone.
Saya rasa macam aku nak hadiahkanlah phone ni dekat saya punya wife. So saya boleh hibahkan pada dia. Kita tak gunalah istilah hibah. Kita kata ni hadiah untuk awak tadi kan. So untuk harta yang lebih besar, usually kita akan buat kontrak hibah lah. Sama ada kita bagi semasa hidup, hibah masa hidup, ataupun kita boleh buat hibah amanah, yang mana kita boleh tinggalkan sebagai wasiat. Sediakan satu dokumen hibah amanah. Dan rumah sebagai contoh, kita nak bagi khusus terus kepada isteri kita. Jadi kita boleh namakan sebagai penerima hibah tadi. So untuk takaful, manfaat yang kita akan, yang keluarga akan terima selepas kita meninggal, itu boleh terus khusus diberikan kepada keluarga kita menerusi borang ataupun dokumen hibah takaful tadi. So kenapa hibah takaful ni semakin popular sejak 10 tahun lepas, terutamanya sejak 2015-2016. So ini ekoran daripada akta yang telah diluluskan di Parlimen Malaysia sejak 2013 dulu, iaitu IFSA 2013 ataupun Islamic Financial Services Act 2013. Bahasa Melayu dia Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. So kenapa kena ada akta ni? So sebelum ada akta ini tadi, kita pernah ada Insurance Act 1996. Kemudian sebelum itu lagi untuk takaful, kita ada Takaful Act 1984. Dan kita adalah macam-macam banking punya akta, kemudian takaful punya akta. So sejak 2013, apa yang kerajaan dah buat adalah dia dah satukan untuk di bawah Bank Negara Malaysia, Bank Negara mengawal selia dua industri. Industri perbankan dan juga industri insurans takaful tadi. So untuk perbankan konvensional dan juga insurans diletakkan bawah FSA 2013. Dan untuk Islamic punya produk diletak bawah IFSA lah. But anyway, itu just dari sudut undang-undang tadi Just kadar fun fact lah untuk kalian semua. So bila ada saja akta tadi, maka dalam akta IFSA 2013 sebenarnya memang dah disebut tentang istilah hibah takaful. Yang mana hibah takaful tak boleh di-challenge ataupun tak boleh dicabar di mahkamah. Kalau kita dah namakan contohnya isteri kita ataupun anak-anak kita sebagai penerima amanah untuk hibah takaful tadi, maka ahli keluarga yang lain ataupun waris lain, mak ayah ke sepupu sepapat ke semua, tak boleh nak contest, tak boleh nak challenge, tak boleh nak cabar keputusan tersebut di mahkamah, sebab dah ada akta yang memperuntukkan dan melindungi penerima hibah tadi menerusi IFSA 2013 tadi, insyaAllah. Okay. So setakat sekarang boleh faham dulu undang-undang yang terpakai untuk kita cerita tentang industri takaful tersebut. Okay? So kalau boleh faham, tulis faham. Okay? At least. Kalau faham, boleh tulis faham tadi. Rumah yang dihibah boleh dijual semula tak tuan? Okay, so soalan dia tadi. Sikit lah. Dia bukan topik kita sebenarnya untuk malam ni, tapi just side note saja. Rumah yang kita telah hadiahkan kepada orang lain, contohnya saya hadiahkan rumah kepada isteri saya. So rumah tu jadi milik dia. Dia nak buat apa dengan rumah tu lantak dia lah. Itu hak dia tadi. So kita kau orang, kemudian kau nak balik lah. Buruk siku lah orang kata kan. So itu tak dibenarkan tadi. Okay. So faham Okay. So kenapa kita cerita sikit tentang akta tadi? Hibah tu bila dapat? Bila dah meninggal lah. So bila dah meninggal, kalau hibah takaful tadi, kita meninggal, manfaat takaful tersebut diberi kepada yang dinamakan sebagai penerima hibah dan duit tu dia punya. Duit tu dia punya sebenarnya. So sekarang ada sedikit salah faham kalau orang kata, kalau nak suruh dia bayarkan hutang macam mana? So kita hadiahkan duit tu pada dia. So kalau kita nak dia bayarkan hutang untuk kita, kita kena maklumkan lah menerusi dokumen, kena buat satu clause lah ataupun satu agreement lain pula mengatakan ni 100,000 saya bagi dekat awak, bila saya meninggal nanti tolong bayarkan hutang saya separuh daripada tersebut. So itu dokumen lain tadi. By the way, itu bukan topik kita sebenarnya. Malam ni kita nak cerita tentang sejarah takaful sendiri, terutamanya yang berkaitan dengan isu semasa, iaitu adakah betul takaful itu judi sebentar tadi. Okay. So tadi saya ada ceritakan tahun 2013 kita ada IFSA. So Islamic Financial Services Act ni, apa dia punya asas? Kenapa tiba-tiba nak kena ada akta baru ataupun undang-undang baru? Jawapannya tidak. Dia bukan undang-undang ataupun akta baru. Sebaliknya dia nak standardize undang-undang yang sebelum tu ada. Iaitu kita pernah ada Akta Takaful 1984. So Akta Takaful 1984 dan di dunia antara akta pertama akta takaful di dunia ni. Okay? Syarikat takaful pertama di Malaysia, siapa tahu? Siapa tahu agak-agak syarikat takaful pertama yang ada di Malaysia? So cuba korang teka je lah, tak apa. Teka pun tak ada masalah. So kita nak kena go through sikit sejarah dia. Barulah kita boleh faham hari ni punya polemik
Dia patuh syariah, dia tak patuh syariah. Dia halal, dia haram tadi kan. So itu yang kita nak tengok tadi, okay? So ada yang kata Pru, kita ada Great Eastern juga, kita ada Etika. Okay. So sekali lagi, fun fact tadi So Prudential, AIA, Great Eastern. Tiga ini adalah tiga insurans pertama yang ada di Malaya. Prudential, AIA datang dari luar negara lah. Prudential dibawa dari UK dulu, masa-masa zaman British jajah kita. Dan Great Eastern menjadi syarikat insurans tempatan pertama di Malaya dan juga Singapura pada tahun 1918. Lama. 1918 ni zaman Mat Kilau tengah lawan. Zaman-zaman Mat Kilau tengah berlawan dengan British tu. Itulah tahun 1918 tu. Lebih kurang tadi Sebelum Perang Dunia Pertama lagi. Okey, ada dah dekat dalam Malaysia tadi Ke 1908 aku tak ingat. Great Eastern. Yang pertama Great Eastern Assurance lah samping nama dia. Sebelum merdeka lagi, sebelum Malaysia merdeka. So kenapa adanya syarikat insurans tempatan? Sebab sebelum itu ada dua syarikat insurans dari luar negara, iaitu Prudential dan juga AI yang dibawa masuk ke dalam Malaya dan juga Singapura lah ketika itu, yang dibawa masuk oleh penjajah. So pada tahun 1984, akhirnya dah macam Pak Jabib punya cerita tadi Pak Jabib pula dah. Pak Abu bercerita tadi. So sampailah ke 1984, akhirnya kita punya parlimen telah meluluskan satu undang-undang yang dikenali sebagai Akta Takaful 1984. Berhad lagi Bank Islam diamanahkan untuk menubuhkan satu syarikat takaful di Malaysia. So syarikat takaful pertama yang ada di Malaysia adalah jeng. Semua salah Tak apa. Sebab itulah kita belajar, betul tak? Syarikat takaful Malaysia yang pertama adalah Syarikat Takaful Malaysia Berhad, STMB, ataupun nama masa tu Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad, STMB lah, Takaful Malaysia, yes. So Takaful Malaysia 1984 ditubuhkan menerusi Akta Takaful tadi dan ditubuhkan oleh Bank Islam Malaysia. Yang mana pada hari ni Bank Islam dan STMB, Syarikat Takaful Malaysia Berhad, dua-dua adalah syarikat yang dah didagangkan di Bursa Malaysia. Makna kata korang boleh beli saham lah dekat dua. Okay. So itu sedikit sebanyak latar belakang dulu, cerita tentang macam mana boleh wujudnya industri takaful di Malaysia. Setakat ni boleh faham? Thank you Ifal Rozimi 1908. Saya confuse antara 1908 dengan 1918. Betul lah tu, zaman-zaman Mat Kilau tengah lawan dengan British tu kan. So setakat ni boleh faham dulu. Okay, boleh faham dulu. Just nak tahu korang punya pace dalam nak memahami perbincangan kita untuk sesi pada malam ni Thank you Hanas FL98 atas perkongsian rezeki dekat situ, alhamdulillah So dekat sini TikTok ada letak beberapa challenge, terutamanya bila melibatkan ni lah Hadmi tadi. So siapa-siapa yang nak bantu untuk live ni dapat engagement yang baik dan boleh ramai lagi orang boleh join dengan live kita ni. So kalian juga boleh support live ni dengan berkongsi gift dekat ruangan bawah ni. Aduh, TikTok naikkan pula dah, naik Okay, tak apalah kita usahakanlah mana yang boleh. Okay, so siapa yang nak kongsi boleh tekan saja gambar hati warna oren kat bawah. Okay, so boleh faham setakat sekarang. So kenapa Malaysia nak tubuhkan ataupun nak wujudkan satu akta berkaitan dengan takaful? So what is the problem? What is the because? Okay, kenapa? Sebab 1984 cerita kita tadi, sekitar 1976 ke 1978, ketika ini Majlis Fatwa ataupun Majlis Ulama Sedunia telah memutuskan bahawasanya insurans yang kita kenal pada hari ini adalah tidak patuh syariah, ataupun insurans itu sendiri adalah haram. So ini saya baca sikit dia punya modern era tadi So di Jeddah, okay, International Islamic Fiqh Academy Jeddah of the Organisation OIC, Organisation of Islamic Cooperation, approve around 1985 bahawasanya takaful adalah legitimate form of business. Okay, 1985. Kita buat akta 1984. 1985 barulah Saudi Arabia mengapprove International Islamic Fiqh Academy of OIC tadi dah approve bahawa takaful itu satu perniagaan yang legitimate lah, yang legit. Okay. Syarikat takaful pertama di dunia adalah di Sudan tahun 1979 dan kita tadi 1984, so sekitar 5 tahun lah. So kenapa kena wujudnya industri takaful? Sebab pada pertengahan 1970-an 1976 terutamanya, telah menjadi satu perdebatan dalam kalangan negara-negara Islam berkaitan dengan status patuh syariah untuk insurans industri. Ingat, saya patah balik sikit ke tahun 1908 ketika Great Eastern ni yang pertama ditubuhkan.
Kemudian sebelum itu insurans AIA dan juga Prudential dibawa masuk ke dalam tanah air kita menerusi penjajahan oleh British. So ketika dia orang datang jajah negara kita dan juga negara-negara lain lah, Indonesia, India, so negara-negara yang dia orang duduk jajah tadi, dia orang bukan saja jajah untuk ambil sumber asas yang ada dekat negara kita. Dia orang juga bawa dia orang punya sistem, dia orang punya industri tadi untuk ditapakkan ke dalam negara-negara jajahan mereka. So sebab itu 1908 tadi kita nampak adanya Prudential dan juga AIA berada dekat dalam negara kita sebab dibawa masuk oleh penjajah. But anyway, ini bukan cerita pasal syarikat ni bagus tak bagus Ini aku cerita sejarah. Kan korang salah faham pula kata Prudential ni syarikat penjajah pula tadi. Ini dia punya kronologi sejarah, okay? Hari ni kita kena tengok apa yang Bank Negara dah putuskan lah. So ini aku sekadar kongsi perjalanan untuk sejarah tersebut insyaAllah. Okay. So ketika penjajah datang negara kita, dia datang bawakan juga dia punya sistem. So apa sistem yang dia bawa? Satu, sistem perbankan konvensional dan juga satu lagi sistem insurans. Dan tujuan dia bawakan benda ni adalah untuk benefit dia orang, manfaat dia orang. Dia bukannya bawa bank untuk kita minjam dengan dia orang, tidak. Kita zaman tu tak mampu lagi nak minjam bank semua tadi. So bank diletakkan dekat bandar-bandar ketika dia orang sedang menjajah negara kita. So tahun 1940-an, 50-an, 60-an, negara-negara ni dah mula memerdekakan lah. Kita merdeka 1957, kemudian Indonesia pun dah merdeka 48, kemudian India pun dah bebas sekitar 1940-an. So negara-negara Islam kebanyakannya dah mula merdeka. Pakistan pun dah berpisah dengan India apa semua. So selepas dah merdeka, kita pun tubuhkan OIC. So bila dah tubuhkan OIC, kita mula fikir hasil peninggalan penjajah tadi, apa yang kita boleh continue, apa yang kita tak boleh continue. Kan? Sebab itu idea tadi kan. Apa yang kita boleh continue, apa yang kita tak boleh continue. So dekat situ, bincang punya bincang sejak 1960-an lah, hujung 1960-an, sampailah ke 1976 tadi. Akhirnya 1976 diputuskan bahawa conventional banking dan insurance industry tidak patuh syariah. Ingat, okay. So dari segi hukum, fiqh muamalat, dua-dua ni melibatkan muamalat tadi urus niaga berjual beli. So dalam konteks muamalat, hukum asal untuk sebarang muamalat adalah harus melainkan dibuktikan haram. Okay. Contoh aku nak beli, yelah aku nak kita nak buat live, nak jual buku. So hukum ni semua harus. Melainkan kita buktikan benda tu haram. So hukum asal insurance, hukum asal bank harus. Tapi bila kita tengok dalam bank, alamak dia ada riba punya unsur pula. Dia ada unsur gharar tadi. So bila ada unsur-unsur begini, maka kita boleh putuskan dia tidak patuh syariah. So dalam konteks insurans juga ada 3 unsur yang menyebabkan dia tidak patuh syariah. So siapa yang dah baca buku ni, kalian akan tahulah apa 3 unsur tersebut. So sebelum aku nak kongsikan, aku nak test dulu korang. Kot lah ada yang tahu dekat sini. Ejen takaful dia kalau tak tahu malulah So cuba kongsikan apa 3 unsur yang menyebabkan insurans itu sendiri tidak patuh syariah. So boleh tak komen dekat ruangan bawah insyaAllah. Okay, so soalan pasal ASB dan sebagainya kita bincang hari lain lah. Sebab hari ni kita nak fokus soalan berkaitan dengan takaful dulu. Okay, so Cikgu Mira dia kata unsur yang pertama adalah unsur gharar. Okay, yes betul. Hanas dia katakan kat situ unsur, dia kata dia tidak pasti ataupun unsurnya unsur tidak pasti. Aku pula tak sure dengan apa yang Hanas, Hanas punya jawapan. Awak jawab awak tak pasti unsur apa, ataupun ketidakpastian adalah salah satu unsurnya. Sebab jawapan tu betul sebenarnya. Gharar ataupun ketidakpastian. Okay, ketidaktentuan tadi adalah salah satu sebab yang menjadikan conventional banking dan juga insurans tadi tidak patuh syariah. So itu unsur yang pertama. So unsur yang kedua adalah unsur maisir dan unsur yang ketiga unsur riba. So 3 unsur ni unsur-unsur yang tidak mematuhi syarak lah, ataupun bertentangan dengan syarak tadi. Plus satu lagi, dua-dua sistem ni melibatkan diri dengan aktiviti yang tidak patuh syariah. Contohnya dia terlibat dengan arak, dengan pelacuran, dengan perjudian, dengan industri-industri yang tidak okey tadi lah. So itu pun salah satu sebab jugalah kenapa ianya tidak patuh syariah. So itu fatwa pertamanya 1975-1976 tadi, datanglah fatwa semua ni tak boleh. Cuma ingat, dalam agama kita bukan hanya boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Agama kita datang untuk jadi sebagai panduan hidup. Jadi kita kena datangkan solusi. Kalau ini tak boleh, apa yang boleh? Apa yang kita boleh buat sebagai solusi dalam kehidupan kita tadi. So apa yang kita punya sarjana kena buat adalah dia kena selusuri balik sejarah. Tengok balik satu persatu macam mana Nabi buat, macam mana sahabat-sahabat buat, macam mana zaman-zaman tu buat.
Okey, kita fokus pada takaful je lah. Kalau Islamic banking kan panjang pula cerita tadi. Cuma salah satu yang kita ada, kita tengok dalam konteks perbankan konvensional, dia wujud sekitar tahun 16 something. Insurance industry wujud tahun 1688 yang official punya lah. Tapi kalau kita tengok dalam sirah, sebenarnya zaman Nabi, ada seorang sahabat yang telah mewujudkan satu sistem yang hari ni kita boleh katakan sebagai basis ataupun asas kepada sistem perbankan dan juga sistem takaful itu sendiri. Aku nak suruh korang teka nama sahabat ni, payah juga tadi kan? Tak apalah. Okay? So sahabat ini, nama dia adalah Zubair Al-Awwam. So Zubair Al-Awwam ni, dia punya hubungan dengan Nabi sangat rapat. So Zubair adalah sepupu Nabi. Sepupu, direct lah sepupu Nabi. Zubair Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Al-Awwam adalah adik Khuwailid binti Naufal. So Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Nufail ke Naufal, lupa dah aku Okey, itu dari Bani Al-Asad. Okey. So dari belah isteri Nabi, itu adalah hubungan dengan Zubair. So dia adalah sepupu lah kan? Anak saudara kepada Siti Khadijah menerusi abangnya tadi, Al-Awwam bin Khuwailid. So belah Nabi sendiri pula, Zubair Al-Awwam berkahwin dengan Safiyah binti Abdul Muttalib. So Zubair Al-Awwam adalah anak kepada makcik Nabi, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. So menjadikan Abdullah bin Abdul Muttalib, Safiyah binti Abdul Muttalib. So Nabi dengan Zubair Al-Awwam sepupu lah tadi. So rapat senang cerita tadi. So ketika zaman Madinah tu, apa yang berlaku adalah Zubair Al-Awwam ni antara orang yang amanahnya tinggi, dipercayai. Jadi ramai orang minta Zubair tolong pegangkan duit untuk dia orang. Tolong pegangkan duit untuk dia tadi. So Zubair pegang banyak duit tapi rasa macam susah hati. Sebab duit yang dipegang oleh dia kepada orang lain tadi tak boleh nak diusik. So apa yang dia buat adalah dia buat kontrak qardu ataupun kontrak pinjaman. Siapa yang bagi pinjam duit dekat dia, siapa yang bagi dia pegangkan duit, maknanya kata dia ni menjadi bank tadi lah. Tolong pegangkan duit untuk orang, safe deposit tadi kan. So dia buat kontrak supaya aku pinjam duit korang, supaya aku boleh guna duit ni. Tapi bila kita guna duit ni, bila pulang, zero interest lah. Sebab apa dia nak jadikan sebagai kontrak pinjaman, supaya duit tu boleh diusahakan untuk didagangkan, dilaburkan, diniagakan dan sebagainya tadi perniagaan tu ni lah, berjual belilah, berdagang apa semua tadi. Bukanlah dia melabur ASB zaman tu, tak ada tadi. So itu yang berlaku. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah, anak kepada Zubair iaitu Urwah, yang ini dikongsikan oleh anak kepada Urwah. Panjang cerita tadi So anak Urwah aku dah lupa dah nama. Kejap cari balik. Tadi baru baca. Sekejap kawan-kawan aku cari balik nama anak Urwah. Dia Zubair Al-Awwam, Hisham. Okey, Hisham bin Urwah, cucu kepada Zubair, menceritakan banyaklah pasal narration ini ataupun hadis ini berkaitan dengan Zubair ni menjadi pemegang amanah untuk duit orang ramai. So ketika Zubair meninggal, Urwah, anak kepada Zubair, Hisham bin Urwah, cucu dia, menceritakan yang bapa dia Urwah bin Zubair kena bayarkan baliklah duit semua orang ni sebab kontraknya adalah kontrak pinjaman tadi. So itu menjadi asas rujukan untuk ulama kita melihat benda ni boleh dibuat. Sebab apa? Yang penting dia kena berlandaskan dengan syarak. Sebab balik semula ke hukum fiqh yang asal tadi. Hukum fiqh dalam muamalat, semuanya dibenarkan melainkan ada unsur yang tidak patuh syariah ataupun unsur haram lah. So pinjaman yang dibuat oleh Zubair tadi tak melibatkan riba, tak melibatkan maisir, tak melibatkan gharar. So boleh buat. So itulah menjadi asas bila nak diwujudkan satu industri yang berlawanan dengan insurans, maka takaful pun diperkenalkan. So balik semula sikit ke cerita pasal insurans tadi. Ada 3 unsur yang menjadikan dia riba, gharar dan juga maisir. Dan 3 ni balik ke akad kepada insurans tersebut. So akad dalam insurans menggunakan akad berjual beli. So dalam Quran, ayat berkaitan dengan pengharaman riba, disebut juga tentang penghalalan berjual beli. So hukum asas kepada berjual beli adalah dibenarkan. So insurans, hukum asal dia boleh. Sebab apa? Sebab dia berjual beli. Dia bukannya curi duit orang, dia berjual beli. Cuma ada unsur yang tidak dibenarkan. So unsur yang pertama adalah unsur gharar tersebut. Apa yang dijual beli? Apa yang dijual beli? Insurans, jual apa? Takaful, kita insured person beli apa tadi?
So bila tak tahu apa yang dijual beli, maka itu menjadi salah satu dia punya subject matter. Kalau kita jual buku, dapatlah buku kan. Kita beli benda lain, dapatlah benda lain. So untuk itu, jual beli tu ada unsur gharar. Dan ghararnya adalah gharar fahish, gharar yang besar. Dia bukannya gharar kecil-kecil, dia gharar yang besar tadi. So itu, akad dalam insurans berjual beli menjadikan dia gharar. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berjual beli, makna kata kalau jual beli, ada untung, ada rugi. Ada dapat, ada tak dapat. Betul? So bila ada je unsur untung atau rugi tadi, itu membuka pintu untuk satu lagi unsur, iaitu unsur maisir tadi berlaku. Aku beli perlindungan pada harga RM100, aku dapat keuntungan pada kadar RM1 juta. So jual beli tu yang menjadikan ianya tidak patuh syariah tadi juga, insyaAllah. Okay? So itu yang nombor 2. Ada yang tanya soalan juga dekat sini. Tekan saja follow button dekat atas. Jik dia kata sama je dengan takaful. Boleh tekan follow button dekat atas tuan. Kita cerita panjang lebar. So kalau tuan masuk tengah-tengah, tiba-tiba tak tahu pucuk pangkal, takut tuan buat tuduhan yang salah ke atas satu industri yang dah diputuskan oleh sekejap, baca balik nama ni. Ni tadi International Islamic Fiqh Academy Jeddah pada tahun 1985 oleh OIC yang dah putuskan hukumnya adalah legitimate dan juga patuh syariah. Okay? So Tuan Jik boleh tekan follow button dekat atas, insyaAllah. Live ni kita kongsikan pasal ilmu. So kalau tuan sendiri ada dakwaan ataupun ada hujah yang mengatakan takaful sama saja dengan insurans, pun tuan boleh datangkan bukti tuan juga, insyaAllah. Sekejap lagi. Kejap lagi saya akan jemput tuan untuk masuk dalam live kita. Okay. So unsur yang kedua adalah unsur maisir, ada perjudian. Dan unsur yang ketiga, sebabkan dia adalah berjual beli, dia adalah untung rugi tadi. So duit yang dapat masuk oleh pihak insurans, so duit tu dia boleh laburkan dekat tempat-tempat yang tidak patuh syariah, maka itu ada unsur riba dekat situ. Alright. Okay. So Tuan Jik, Tuan Jik, saya minta dengan penuh hormatnya, boleh tak tekan follow button dekat atas. So dalam live ni, kalau nak tanya soalan boleh, tapi follow supaya saya tahu soalan yang tuan tanya ni soalan yang serius. Kalau tidak, saya kena andaikan tuan masuk hanya sekadar nak kacau saja live kita. Boleh? So saya minta betul-betul dengan jasa baik untuk Tuan Haziq, tekan follow button dekat atas, masuk dalam live kita betul-betul dan kita boleh berinteraksi dengan baiklah, insyaAllah. Saya percaya tuan masuk dengan penuh niat kebaikan untuk belajar ilmu dekat dalam live kita. Okay, boleh Tuan Jik? Boleh tak? Boleh? So saya dah bagi salam dan sebagainya. Hopefully dapatlah bagi feedback. Kalau tak, macam masuk live orang tak bagi salam, tiba-tiba main terjah, macam tak manis lah, betul Kita orang Islam kot, mestilah datang dengan berbudi bahasa, betul Inna dini nasiyah kan? Agama ni berteraskan kepada good intention ataupun dengan niat baik tadi, insyaAllah. Okay, Tuan Jik, boleh Tuan Jik? So kalau tak nak, saya jemputlah masuk dalam live. Okay, so saya jemput Tuan Jik untuk masuk dalam live sebab tadi dia kata dia ada bukti yang mengatakan. So kita send invitation kepada Tuan Jik, kejap lagi dia akan approve dan juga dia akan masuk dalam live kita. So tadi 3 unsur yang saya ceritakan tidak patuh syariahnya industri insurans itu sendiri. So macam mana kita punya ulama nak kena fikir apa solusi kepada insurans yang haram tadi dan nak menjadikan satu penyelesaian dari segi kewangan untuk masyarakat. So bila balik semula ke cerita pasal Zubair Al-Awwam tadi, maka tengok, dia kena kembangkan lagi. Dia tak boleh tengok pada Zubair saja. Okay? Zubair Al-Awwam, sahabat Nabi, sepupu Nabi tadi, itu teras kepada sistem perbankan. Tapi untuk takaful, dia ada lari sikit. Dia lain sikit sebab dia bukannya sekadar kaji, satu peristiwa, atau bukan satu peristiwa lah, satu amalan yang berlaku ketika zaman Nabi, zaman Mekah, zaman Madinah, dan juga sekitar tanah Arab ketika itu. Ada satu amalan yang dibuat oleh kabilah-kabilah Arab seluruh semenanjung Arab ni. Dan satu amalan tu sebenarnya memang jadi budaya, yang mana budaya tu tak pernah dilarang oleh baginda Nabi SAW. Dan budaya tu malah Nabi juga ada amalkan. Okay. So saya tengok Tuan Jik dia tak approve lah kita punya invitation ni. So tadi kita, Tuan Jik adakah masih bersama dalam live ni? Dia tak syok sikit lah kan. So bila datang, kalau nak tanya betul-betul kita jawab. Tapi bila kita tanya dia tak respon pula. So jadi tak cantik lah. So kita abaikan sajalah soalan-soalan begini. Sebab kalau you serius betul-betul nak belajar, insyaAllah kita sentiasa lalu-lalukan. Kita tak ada nak marah kau masuk dalam live kita, tak ada masalah pun. Tapi kalau kau datang hanya sekadar untuk kacau, jadi tak syok lah. Jadi tak manis. Sebab orang lain semua nak belajar dekat sini, insyaAllah. Okay. So apakah sistem yang telah diamalkan oleh bangsa Arab ketika itu? Satu sistem yang dipanggil sebagai kafilah ataupun kafalah.
untuk ni lah perniagaan dan juga perdagangan. So sistem kafalah adalah satu sistem yang mana kalau aku ada clan aku, kita dulu tahulah ada Quraisy, Quraisy punya tribe, bawah Quraisy punya tribe dia ada banyak ni bangsa. Ada Bani Makhzum, ada Bani Hashim, Nabi Bani Hashim. Apa nama, Abu Jahal, Khalid Al-Walid, ini semua Bani Makhzum. Kemudian ada siapa lagi lah, Abu Sufyan pun ada juga dia punya clan tadi. Abu Bakar As-Siddiq ada dia punya clan tadi. Ada dia punya bani masing-masing. So clan-clan ni, apa yang dia orang buat adalah tepat sekali. So apa yang dibuat adalah dia orang akan saling jamin-menjamin, saling beri perlindungan. Makna kata, aku lindung clan kau lindung clan aku. So kalau macam kita ni macam abang kawasan lah kan. So kalau ada orang langgar tempat kau, aku cover kau. Kalau ada orang langgar tempat aku, kau cover aku. Okay, so ini nama sistem kafalah. Saya ingat, dalam fiqh muamalat yang asal, dalam interaksi manusia, transaksi manusia, semuanya hukum asal harus melainkan dibuktikan haram. Yang asal hukumnya adalah harus melainkan dibuktikan haram. Okay, so hukum asal benda harus melainkan dibuktikan haram. So kalau kita tengok dalam konteks yang tadi, pernah tak Nabi mengharamkan sistem kafalah ni? Jawapannya tidak. Sebab dia melibatkan uruf, dia melibatkan adat setempat, cara orang-orang situ bermuamalat lah ataupun berinteraksi. Thank you kepada Papayan atas perkongsian rezeki dekat situ. Sebab kau kena faham, dekat Mekah bukan saja orang yang ada dekat pekan-pekan kat bandar-bandar tadi. Ada juga orang-orang Arab Badui. So orang-orang Arab Badui tadi dia duduk dekat padang pasir betul. So bila ada trade route, kita belajar dalam surah Quraisy kan. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Okay? Rihlata syita'i was-sayf ni adalah satu perdagangan, satu trade route yang dibuat oleh Hashim, bapa kepada Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. So, sebab itulah Bani Hashim ni dia power. So dia buat trade route. Makna kata kalau kita ni lah untuk konteks negara kita, Tor Razak dulu dia menghubungkan kita punya trade route antara Malaysia dengan China. Zaman-zaman komunis dekat China dulu, Tor Razak dengan berani je buat satu perdagangan dengan China, pergi jumpa berkawan baik, dan Malaysia dengan China rapat sekarang ni. So itu trade route. Dan trade route ni kalau kita baca dalam Rihlata Syita'i was-Sayf tadi, perdagangan yang mana orang-orang dekat Mekah dia akan pergi ke Syam ketika aku tengah nak hafal balik. Selatan bawah. So bawah ada Yaman, atas ada Syam lah, Palestin, Lebanon, Jordan dan juga Syria tadi. So dia akan pergi ke atas ketika musim panas dan dia akan turun ke bawah ketika musim sejuk. So dia akan pergi ke Yaman, dia akan pergi ke Ethiopia, dia akan pergi ke belah-belah bawah tadi lah ketika musim sejuk. So kalau dia nak berdagang tadi, musim sejuk turun ke bawah. Dan kalau musim panas dia akan naik ke atas, pergi ke belah-belah Eropah, pergi ke belah-belah Syam. So Syam masa ni zaman Byzantine, dan dekat bawah dekat Yaman tadi adalah sikit-sikit Kristian tadi. But anyway, so ini cerita dia. So bila ada trade route, zaman tu bila ada perdagangan, laluan ni akan ada risiko. Ada bandit, bandit ni kira macam lanun darat kan. So nak mempertahankan diri dan juga barang dagangan kepada kita punya jualan tadi, so dia kenalah ada kafalah sistem. Dia kena ada saling jamin-menjamin. Aku dari Mekah nak pergi ke Yaman ni. So aku jalan orang tu jalan naik unta, naik kuda kan. So jalan dalam satu hari mungkin sampai ke belah-belah Taif contohnya kan. Jalan satu hari sampai, jalan 2 hari lah sampai ke Taif kan. Taif jauh juga, dalam 150 km. So turun ke bawah sikit, berhenti. So orang Taif pun Bani Thaqif pun diorang backup lah Bani Quraisy. Kemudian turun lagi ke bawah, jumpa lagi dengan tempat lain, so ada backup sampai ke bawah. Dan sistem kafalah ni walaupun Nabi dah dapat wahyu, tidak pernah diharamkan. So sebagai bukti, bukan saja tak pernah diharamkan, malah diamalkan juga oleh Nabi. Contohnya ketika peristiwa Nabi pergi ke Taif. So Nabi kita tahu kan, lepas meninggalnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan juga bapa saudaranya Abu Talib. So bila dah meninggal, Nabi tak tahu nak berdakwah dekat mana dah. Orang Mekah semua dah halau, dah pulau dan sebagainya. So Nabi dapat satu mimpi untuk tengok dakwahnya akan tersebar luas dekat satu kawasan yang banyak pokok hijau. So kalau dekat Mekah, pokok hijau, Taif lah. Yang Taif ni tempat sejuk, ada pokok, ada buah-buah. So Nabi fikir, okeylah pergi ke Taif. So Nabi bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah
ataupun ketika itu namanya Zaid bin Muhammad lah, sebab belum turun lagi wahyu berkaitan dengan tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri. So Nabi bersama dengan Zaid pergi ke Taif 10 hari cuba berdakwah dekat sana, tapi akhirnya dibaling batu. Okey, itu cerita kau boleh baca dalam buku ni lah. Buku ni panjang lebar cerita pasal Nabi pergi ke Taif. Cuma balik dari Taif tu, itu cerita dia. Sebab peristiwa ni pernah diceritakan kepada Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha selepas habisnya perang Uhud. Habis perang Uhud lah, Nabi cerita ke Siti Aisyah pasal sedihnya berada di Taif. So ketika di Taif, patah balik pergi ke Mekah, so jumpa dengan adas, jumpa dengan jin dan sebagainya. Bila nak masuk ke pintu Mekah, dari Gua Hira nak masuk ke pintu Mekah, orang Quraisy tak bagi masuk. Orang Quraisy memang sedia weapon sedia batu, segala panah semua sedia kan. Tak bagi Nabi masuk ke Mekah. Bayangkan. So macam mana Nabi nak balik ke rumah? Masa ni belum ada lagi perintah untuk hijrah. Ada sahabat-sahabat yang dah pergi ke Habsyah, dah pergi ke tempat lain. Tapi Nabi belum dapat lagi perintah untuk hijrah. So Nabi dah cuba berdakwah kat Taif, tak dapat, Bani Thaqif halau dia. So patah balik ke Quraisy, tak boleh masuk pula. So apa yang Nabi buat? Nabi cuba menggunakan sistem kafalah tadi. So macam mana cara dia? Nabi mendapatkan satu pertolongan, perlindungan daripada seorang chief ataupun ketua satu bangsa. Tengok balik. Nama dia Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Bani Naufal, Mut'im bin Adi bukan orang Islam, anak-anaknya semua memeluk agama Islam, tapi ketika ini Mut'im bin Adi tidak memeluk agama Islam. Mut'im bin Adi ni ada pertalian darah bersama dengan Nabi, orangnya baik. Jadi Nabi jumpa dengan dia, beritahu, boleh tak beri perlindungan untuk aku masuk ke dalam kota Mekah. Jadi Mut'im bin Adi setuju. Nanti engkau bagi perlindungan dekat aku, sekarang aku bagi perlindungan dekat engkau. So bila nak masuk ke dalam kota Mekah, Mut'im bin Adi iring Nabi bersama dengan anak-anaknya dan juga anak-anak saudaranya. So bila masuk ke kota Mekah, tadi dia orang nak baling batu tu tiba-tiba Abu Jahal nampak, itu Mut'im bin Adi, itu ketua Bani Naufal. Apa cerita ni? Abang kawasan masuk Abang kawasan masuk ni bukan abang kawasan, ni ayahanda. Oh, ayahanda ni ikut. So Abu Jahal selaku ayahanda dekat Mekah tadi, dia bukan ayahanda lah, dia pangkat-pangkat bawah-bawah sikit tadi So pergilah jumpa dengan Mut'im bin Adi. Apa cerita bro? Ini aku punya dialog lah Korang janganlah ingat ni dari sejarah pula So dia kata, engkau mengiringi ataupun engkau memberi perlindungan. So Mut'im bin Adi menjawab, aku memberi perlindungan kepada Muhammad. So bila jawab je macam tu, Bani Naufal pula dia dengan Bani Makhzum ada deal dia sendiri. Dia ada kafalah sistem dia orang pula. So siapa yang Bani Naufal lindung, Bani Makhzum akan lindung juga. Siapa yang Bani Makhzum lindung, Bani Naufal pun akan lindung juga. So cerita dia macam tu. So sekarang Bani Naufal menerusi ketua dia Mut'im bin Adi dah bagi perlindungan kepada baginda Nabi SAW dan juga Zaid bin Harithah tadi. Zaid bin Harith. Dah bagi perlindungan. Jadi Abu Jahal kata, lah, kami akan memberi perlindungan kepadanya. Itu jawabnya. Kemudian Bani Makhzum mampu kata apa Kalau engkau lindung, kami pun lindung. So itu contoh macam mana adanya sistem kafalah dalam agama kita yang tidak pernah dilarang oleh baginda Nabi SAW. So ingat, konteks insurans tadi, perlindungan itu betul. Tapi akad dia tadi salah. Akad tu menjadikan kontrak itu tidak patut syariah. Jadi atas konteks ni, maka dibawa ke dalam satu perbincangan, boleh tak kalau kita buat sistem kafalah berasaskan perlindungan kewangan? So sebab itulah takaful dia derive dari dua keyword, tabarruk dan juga kafalah. Satu, sistem perlindungan. Nak lindung siapa? Partisipan dalam takaful punya kontrak tadi. Cumanya, kalau tadi aku jamin kau jamin aku pakai pedang, pakai parang. Kali ni nak jamin pakai apa? Takkan kita nak beli kontrak? Tak boleh. Sebab akad tak membenarkan. Jadi dekat situlah kontraknya berasaskan kepada tabarruk. Tabarruk bermaksud satu sedekah lah ataupun kebaikan, kebajikan. Asasnya macam mana khairat kematian. Khair ni maksudnya kebaikan, kebajikan, kebaikan tadi. So tabarruk, keberkatan. So kita nak datangkan kebajikan kepada peserta-peserta yang dalam kontrak ni, maka digunakan kontrak tabarruk, yang mana kontrak itu adalah kita saling jamin menjamin menerusi sedekah yang kita ada tadi ataupun kebajikan lah, sumbangan, donation yang kita buat tadi. So itulah asas kepada takaful punya kontrak.
So bila asasnya berlaku begitu, ingat fiqh muamalat, hukum asal, benda dibolehkan melainkan dibuktikan haram. Jadi persoalannya sekarang, yang mendakwa takaful itu judi, kau kena datangkan bukti yang mengatakan ianya satu perjudian, ianya maisir. Sebab kalau kau tuduh tanpa pembuktian, 1985 adalah tahun di mana OIC menerusi dia punya Fiqh Academy dekat Jeddah, dekat Arab Saudi tadi, dah memutuskan bahawa takaful adalah satu perniagaan yang legit, yang patut syariah. So kau bayangkan selama 40 tahun orang beramal, berurus niaga dengan industri ini, berapa ramai pakar syariah yang terlibat, berapa ramai ejen yang terlibat, berapa ramai orang yang mendapat manfaat dari takaful terlibat. Selama 40 tahun ni, kau dah tuduh semua orang ni makan duit haram. So kau bayangkan betapa beratnya tuduhan untuk mengatakan benda yang halal itu haram. Dan ini juga sabit kepada dalam surah At-Tahrim. Ada disebutkan ketika Nabi, peristiwa lah Nabi bersama dengan isteri-isterinya. So Nabi pernah balik ke rumah satu isteri tadi, Siti Aisyah dengan seorang lagi isteri Zainab. Dia bergurau bersama dengan Nabi, mengatakan Nabi balik dari rumah isteri ni ada bau yang kurang menyenangkan. So kenapa? Sebab bila Nabi balik ke, sorry lah aku dah lupa nama isteri Nabi yang Nabi pergi tadi. So bila Nabi pergi ke rumah isteri yang satu ni tadi, dia bagi makan satu madu lah. Madu tu Nabi suka, tapi mungkin bau dia agak masam sikit. Kalau kita ni macam madu kelulut macam masam-masam sikit tadi kan. So bila Nabi balik ke rumah Siti Aisyah, Aisyah bersama dengan seorang lagi isteri kata macam ada bau yang kurang menyenangkan sikit lah. So Nabi risau, sebab Nabi risau takut. Nabi adalah orang yang sangat menjaga bau Nabi pernah dalam satu hadis menyebut Nabi mengelakkan makan bawang putih, terutamanya sebelum masuk masjid. Nabi kena sentiasa berbau wangi. Sebab Nabi sentiasa kena standby kalau Jibril turun nak bagi wahyu. Dan Jibril, malaikat pula, dia tak suka bau busuk. So Nabi sendiri tak suka bau busuk. Dia tidak mengharamkan bau busuk, tapi Nabi standby diri dia bau wangi supaya bila turunnya Jibril boleh terus terima wahyu dan terus boleh sebarkanlah. So peristiwa ni menyebabkan Nabi mengatakan, aku haramkan diri aku dari memakan madu ini. Allah Ta'ala tegur Nabi menerusi ayat dalam surah At-Tahrim tadi menyebut, apa yang dah dihalalkan kepada kamu jangan diharamkan, dan apa yang dia diharamkan kepada kamu jangan dihalalkan. So dalam konteks ni kita tak boleh sewenang-wenangnya mengatakan satu-satu benda tu haram kalau tak ada pembuktian. So balik semula poin asal tadi. So siapa yang mendakwa takaful itu judi, maka kalian kena buktikan. Kena datangkan dalil dan juga bukti. Ingat, dalam fiqh asas dalam muamalat tadi, fiqh asas dalam muamalat, semuanya harus melainkan diharamkan. Jadi soalan ni sekarang, dekat sini adalah dikatakan ada orang yang dakwa tadi. Dan kita ada juga seorang rakan kita dekat sini yang masih lagi tak terima undangan kita untuk masuk dalam live kita sebentar tadi. So tak apa, ada bukti yang mengatakan takaful itu sama sahaja dengan insurans. Okay, so Tuan Jik, saya send invitation sekali lagi insyaAllah. So saya harap Tuan dapat boleh naik betul-betul dalam live kita dan boleh bersama dalam live kita dekat sini. Bang, rambut tu sikat sikit, tak apalah. Rambut aku ni semua tak penting. Yang penting ilmu yang kalian dapat saja insyaAllah. Okay, alright. So ada lagi soalan? Dia pula yang kata, bang, Trump dah menang ni. Tak apalah, isu pasal Donald Trump ke apa semua sana mungkin tak berkaitan dengan topik kita pada hari ini. So insyaAllah kita cuba usahakan untuk bincang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okay, so balik semula kepada asas tadi. So bila kita cerita tentang sistem kafalah yang telah diamalkan sejak dahulu, kita bawa pergi ke sekarang, dan juga kita ada sistem tabarruk. So apa yang berlaku dengan kontrak takaful adalah instead of kita berjual beli menerusi kontrak insurans yang haram dan tidak patut syariah, yang haram dan juga tidak patut syariah, sekarang kita ada satu plan ataupun satu industri yang hukum asalnya harus dan kita dibenarkan. Tidor, dia kata kat sini, salam tuan, saya maaf nak tanya, saya masih tidak faham tentang muamalat Islam berkaitan takaful. Okay, so nanti tuan, kita dah live lama ni, so nanti tuan boleh tonton semula ulangan video ni. Saya ada cerita sikit sejarah dia. So sejarah di awal tadi sampailah ke sekarang, nak menunjukkan macam mana industri itu boleh terbentuk, terbina tadi. So sekarang kita cerita sikit dari segi dia punya structure ataupun dia punya struktur berkaitan dengan berkaitan dengan dia punya ni. Contoh macam ni Dia kata kalau barang tak pasti, bukankah tak boleh? So sebab apa? Structure dia sekarang adalah kita menggunakan kontrak kafalah dan juga tabarruk tadi. So kita menderma untuk saling lindung-berlindung. So apa yang kita lindung? So kita lindung perlindungan kewangan dari segi, kalau salah seorang daripada ada kematian, kalau salah seorang daripada kita berlaku saja kematian,
kita akan sama-sama menderma bersedekah kepada dia untuk memberi manfaat kepada keluarga dia. So kontrak ni sama macam kontrak dalam khairat kematian. Okay. So contoh macam dekat sini kita kata, kalau derma kenapa perlu ada akad? So adakah tuan nak mengatakan kalau kita buat khairat kematian dekat masjid, benda tu tak boleh? Sebab bila kita buat kontrak khairat kematian dekat masjid, akad tadi, benda tu ada akad. So derma tidak bermaksud tak boleh ada akad. Ingat, dalam konteks asal fiqh muamalat tadi, benda harus melainkan dibuktikan haram. Betul? Okay? So kalau kita buat kontrak dekat masjid, akadnya tadi, saya nak jadi qariah masjid ni, setahun saya bayar RM10. So kalau berlaku mana-mana kematian dalam kalangan ahli qariah masjid, akan dapat manfaat tadi. Okay? Boleh faham dekat situ? So bila ada saja begitu, maka akad tu dibenarkan. Okay, itu soalan pertama. Sabar tuan Teodor. Banyak betul soalan, dia tuju betul satu-satu. Satu-satu saya baca. Okay. So nombor 2. Tadi dalam insurans kita cerita, insurans adalah risk transfer mechanism. Kita beli perlindungan untuk risiko kita ni. Like insurance, like literally adalah kita bayar premium for the insurer to take our risk. Dia akan, apa bahasa Inggeris lupa dah aku. Dia akan take lah our risk tadi. Dia transfer risk. Risiko aku mati, aku pindahkan ke insurans. Kalau aku mati, insurans akan bayar pampasan pada keluarga aku. Dia bayar compensation ataupun pampasan. Kontraknya adalah kita dengan syarikat insurans. Itu jual beli. Dalam takaful, kontrak kita adalah sesama partisipan. Sesama semua peserta. Ada satu tabung, aku nak join dengan tabung ni. Tabung tabaruk tadi. Kawan-kawan lain pun sama juga. Cuma tabung ni siapa yang uruskan? Kalau tadi khairat kematian, masjid yang uruskan. Untuk takaful, ada takaful operator yang uruskan. Sebab dengan takaful operator, dia akan ada auditnya, dia akan ada licensingnya, dia akan buat claim, dia akan check dan sebagainya. So, kena ada juga auditor. Ingat, dalam Islam, bukan saja hal muamalat ni. Keadilan juga adalah teras yang paling utama dalam agama kita. So, kalau ada peserta yang dia claim, tapi dia buat penipuan, itu dah tak berteraskan kepada syariah. Dia sakit. Dia masuk dalam plan, dia tak mengaku dia sakit. So, dia dah berlaku penipuan. Dalam insurans, dia panggil sebagai utmost good faith. Kita tak berniat baik. Kita bukan menipu syarikat insurans, syarikat takaful, tidak. Kita tipu kawan-kawan yang ada dalam tabung tabaruk tadi. Kita semua sepakat, semua ni sihat tadi, betul? So kita saling menerima, kod ada yang mana-mana meninggal akan dapat manfaat. Siapa-siapa yang masuk hospital, kita akan bayarkan sama-sama dia punya bil hospital tadi. So kita semua ada utmost good faith, ada goodwill intention. Apa bahasa Melayu utmost good faith? Penuh percaya mutlak macam itulah lebih kurang tadi kan. So kita ada kepercayaan yang baik dalam konteks ni. So kita tidak membeli ataupun menjual risiko, sebaliknya kita kongsi risiko sesama semua peserta. Dia panggil risk sharing mechanism. Okay? Berbeza, berbeza, sangat-sangat berbeza. Okay, dari segi akad tadi, ada yang tanya pasal akad tadi kan. Aktiviti yang sama, akad berbeza menjadikan dia punya hukum sangat berbeza. Saya bagi contoh ni tak ada budak sekolah kat sini So aku bagi contoh yang mungkin macam nakal sikit sensitifnya contoh sikit Contohnya hubungan kelamin di antara lelaki dengan wanita. Tanpa akad, satunya haram, satunya halal. Yang satu kalau buat kau dosa besar, satu lagi kalau kau buat dengan akad nikah tadi, kalau kau buat baik, dapat pahala dan juga akan menjadi satu kebajikan. So akad tu sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita melihat adakah benda yang kita buat tadi boleh ke tak boleh. So balik semula ke soalan pasal gharar. Kalau barang tak pasti. So dalam insurans, sebab itulah unsur dia gharar, sebab tak pasti kita beli apa, kita jual apa. Apa yang dia beli? Apa yang dia jual? Dia jual protection. Protection apa? So mana barang tu? Dia intangible product. So tak boleh. Tapi dengan takaful, kita tak berjual beli barang. Sebab itulah mungkinlah ini mesej kepada ejen takaful. Aku tahu semua nak dapatkan sale, tapi jangan guna istilah beli takaful. Jangan guna istilah jual takaful. Walaupun kita boleh dapat klien dekat situ, tapi secara syariah, secara asasnya, kita sendiri dah melanggar kontrak dan kita dah membuat masyarakat kita jadi keliru. So kita juga ada tanggungjawab sebagai ejen takaful, dan juga masyarakat pun ada tanggungjawab juga. Kalau nampak ejen kata, dia jual takaful kita perbetulkan lah. Tujuan kita ingat dan inna dinin nasiyah kan. Sorry lah tak hafal. Okay? Agama ini berteraskan kepada nasihah, berteraskan kepada niat baik, goodwill, good intention, nasihat menasihati. So kita bukannya, kau buat dosa, kau betulkan aku. Kalau kau salah, aku kena betulkan kau orang. Tujuan dia semua nak masuk syurga. Syurga tu luas dan syurga tu banyak, jangan risau. Yang penting kita semua saling sama-sama ajak semua orang untuk masuk ke dalam syurga yang abadi insyaAllah. Okay, boleh faham? Okay, boleh faham dekat sini Okay, so dia kata lagi dekat pihak dengan takaful.
So kalau tuan baca sepenuh-penuhnya, dalam tu memang disebut takaful operator sebagai yang menguruskan kita punya kontrak, yang kita masuk adalah tabung tabaruk. Sebab itu tuan, saya boleh tanya, okay, Tuan Theodore tadi dia kata kan, dia ada dia punya takaful RM150 sebulan dia bayar. Tuan baca dalam tu dia ada tulis, tuan adalah sebagai participant yang membayar contribution setiap bulan ke dalam tabaruk fund. Okay tuan cek dulu dengan kontrak tuan, boleh tak? So tuan buka tuan punya kontrak dan tuan sahkan dengan saya, adakah betul disebut macam tu tuan telah membuat satu transaksi menyumbang contribution kepada tabaruk fund tadi. Adakah maksudnya kabul oleh peserta-peserta? Betul. So sebab itu dipanggil kita semua sebagai participant. Kita bukan klien kepada insurans takaful. Takaful company. Kita adalah peserta, participant kepada tabung tabaruk yang kita masuk. Cuma takaful operator bertindak sebagai pengurus kepada tabung tersebut. Siapa nak uruskan tabung tu? Kan kenalah ada syarikat tadi. Dan of course lah, dari segi tata kelolanya tadi, dari segi dia punya governance, kenalah sebuah syarikat yang betul-betul nak menuju ke arah ni lah, financial punya purpose tadi. Okay? Itulah saya salah seorang yang keliru tu. Tapi sebab ada insurans dan takaful, ambil takaful untuk elak ragu-ragu. InsyaAllah, no worry. Itulah tujuan kita buat live ni, supaya masyarakat boleh elakkan daripada keliru. Ingat bila kita sama-sama saling dapat berkongsi ilmu, insyaAllah, doa kita akhirnya semua ilmu datang dari dia. So ilmu yang baik diturunkan menerusi syariatullah, syariat agama tadi. Sebelum adanya syariat diturunkan kepada baginda Nabi SAW, orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah ketika itu, dia buat apa? Dia saling pinjam-pinjam duit menggunakan riba. So turunnya ayat surah Al-Baqarah disebut Allah Ta'ala dah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ayat tu sebelum ayat satu something saya tak ingat dah, baru baca baru ni Okay, jap. Ayat pasal riba tadi adalah kau boleh cari nanti So dalam ayat yang sama disebutkan sebenarnya tentang sebelum ayat tu diturun, memang orang-orang musyrikin macam mana ayat bahasa Melayu menganjing. Sebenarnya orang musyrikin Mekah dulu dia nganjing Nabi tau. So dia nganjing Nabi tau. Dia kata, apa yang kau kata ni Muhammad, sama je, riba ke jual beli je, sama je kan, tak ada beza pun semua benda tu. So Allah Ta'ala tegur 260 kalau saya tak salah kot, 261 ke 260 sorry lah, aku tak hafal nombor-nombor. Okay lah, korang carilah nanti 261 ni pasal infak. Tak lah, nanti lah aku cari. Okay, memang disebutkan dalam tu bahawasanya ketika musyrikin Mekah memperli ataupun menganjing, bagi tahu pada baginda Nabi, apa yang kau buat ni Muhammad sama saja. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So itu adalah wahyu. Jual beli transaksi ini adalah sunnatullah. Okay? Beza antara sunnatullah dengan syariatullah tadi kan. Sunnatullah ni contohnya macam, okey lah, kalau kewangan aku tak dapat nak fikir sekarang ni. Okey lah, dari segi anak nak bersalin, anak nak lahir tadi, dari segi janin tadi kan, janin dari sperma menjadi embrio something tadi, jadi janin sampailah ke jadi bayi dalam tempoh 9 bulan. Okay? Dalam tempoh 9 bulan, pusinglah kok mana-mana dalam dunia ni sekalipun, sains membuktikan dan Quran pun dari benih tadi menjadi bayi. Sunnatullahnya mengatakan dari segi wahyunya, kalau Allah Ta'ala nak kata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Contoh, semua bayi dilahirkan 9 bulan, mak bapak. Ada 2 manusia yang dilahirkan tanpa menerusi wahyu syariatullah tadi. Okay, 275. Thank you Izul Haikal. Aku dah tengok 26 something tak jumpa, patutlah 275 ya, hukum riba. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan kerana gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa jual beli itu sama dengan riba. Ini ayat musyrikin Mekah kepada baginda Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, Muhammad, sama je. Jual beli riba ni semua sama je. Apa bezanya? Sedangkan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang panjang-panjang tadi kau boleh baca lah. Okay? So sebab itu, untuk kita mendakwa benda yang kita sedang buat ni, insurans dengan takaful ni sama saja, takut ayat tu sama macam orang musyrikin Mekah pula. Apa? Dia menyamakan benda yang halal dengan benda yang haram tadi. Kena hati-hati. Okay, so ada dua manusia yang telah dilahirkan tanpa bapa. Makna kata dia tak ikut sunatullah tadi, tapi dia mengikut syariatullah. Sebab kun fayakun.
Dua. Dan ini kalau kau bercerita dengan orang Nasrani, dia mungkin boleh faham lah. Sebab orang Nasrani bila jumpa dengan Nabi, dia cakap lah kan, Isa ni anak Tuhan. Sebab apa anak Tuhan? Sebab dia tak ada bapa. So siapa bapa dia? Tuhan lah. So jawapan dalam Quran sebut, ada seorang lagi manusia yang pun sama tak ada bapa juga, iaitu Nabi Adam. So penciptaan Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala nak kata jadi, maka jadilah. Dan untuk Nabi Isa pun, Jibril turun berjumpa dengan Siti Maryam, beritahu kat Siti Maryam, kau akan melahirkan seorang bayi. Dan dia bukan terus tiba-tiba puff keluar. Dia ikut juga 9 bulan tadi. So itu kita kena faham. Okay? Dalam konteks muamalat pun sama juga. Berjual beli adalah fitrah manusia. Sejak dari azali lagi. Memang manusia akan berjual beli, nak saling melindungi, ada kafalah tadi. Semuanya berlaku dekat situ. Tapi dalam konteks ni, bila turun saja wahyu, akan menunjukkan kepada kita sebagai panduan yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh tadi. Alright, boleh. So contoh kita ada soalan dekat sini. Dia kata, macam mana kalau berlaku gharar dalam polisi medical card? Siapa yang perlu bertanggungjawab? Boleh tak maksudkan apa gharar yang berlaku dalam polisi medical card tadi? Okay, contohnya, contoh gharar kan, ketidakpastian. Kita sakit, tapi kita tak declare dengan pihak takaful. So apa yang berlaku? Dalam klausa semua syarikat takaful ada sebut, kalau kau tak declare, dia panggil apa nama, non-declaration lah kan? NDA, non-declaration. Sorry lah, lupa lah. NDA, ni ada papayan dekat sini kan, cover aku. Okay, so dia ada ni lah, non-declaration clause ke, benda lah, polisi something tadi kan. So bila tak declare saja, so kontrak tu akan void lah. So semua tu dah diperhalusi sebenarnya menerusi IFSA, Islamic Financial Services Act, nak memastikan kita sebagai peserta, hak kita dilindungi. Sebab itu untuk undang-undang ni dia sangat teliti dan juga sangat rumit. Okay. So balik sikit semula ke cerita kita pada hari ni. Kita dah ambil dah konteks kafalah yang dia tadi. Kalau dulunya Bani ni tadi Bani Thaqif dekat Taif, dia cover Bani Quraisy. Bani Quraisy dekat Mekah, dia cover Bani Thaqif tadi. So dia orang saling lindung-melindung menerusi peperangan, menerusi perdagangan. Kita takkan nak pergi perang, betul tak? So kita ada option untuk saling melindung sesama kita semua dekat sini. Kalau aku meninggal, macam mana kau nak bagi manfaat dekat aku? Kat keluarga aku, menerusi plan takaful. So sign up lah dengan plan takaful Great Eastern, sebab saya ambil dengan Great Eastern. So mungkin kalian nak sign up dengan plan lain, sama juga. So itu berlaku keadilan. Siapa yang sign up dengan plan tadi, dia carum setiap bulan, dia sumbang setiap bulan. So dia menderma dekat semua keluarga yang ada dalam plan yang sama. So kita sama-sama contribute. Satu hari nanti, kalau kita yang kena, orang akan contribute dekat keluarga kita. So dengan cara ni, kita juga mengangkat keadilan. Salah satu tonggak dalam agama kita, menerusi kontrak. So ini sistem yang lebih sistematik lah, ataupun sistem yang lebih tersusun. Yang manalah, kalau aku mungkin boleh panjangkan sikit lagi, kita nampak orang yang menderma untuk bil hospital orang tu, menderma untuk macam-macam derma kan, kebajikan sanalah, banjir sanalah, banjir sinilah. Ada yang kena rush dengan SPRM, ada yang kena macam-macam isu lah berlaku tadi Kenapa kita nak serabut kepala, nak susah-susah cari dekat mana aku nak derma yang betul-betul legit dan juga solid. Sedangkan ada satu tempat yang kalau kita derma, cara kerja dia memang kena audit benda tu. Memang kena teliti betul-betul. Keluar masuk semua duit tu tadi. Apa dia? Dengan plan takaful. So plan takaful ni untuk kita saling melindungi sesama kita. Instead of kita nak lindung dalam konteks peperangan tadi, kita lindung menerusi kemampuan kewangan kita insyaAllah. So dengan cara, kalau korang sumbang dekat plan takaful, insyaAllah kau menyumbang kepada keluarga orang lain. Dan satu hari nanti, kalau kita ditimpa musibah, orang lain akan sumbang dekat keluarga kita insyaAllah. Okey, boleh faham dekat situ? Itu dalam konteks saling sumbang-menyumbang. Cuma Zili dia tanya soalan yang sangat bagus dekat sini. So dia kata, betul ke nak sign up senang, nak claim susah? Jawapannya tidak. Nak sign up pun susah. Kau ingat sign up dengan takaful ni senang ke? Okay? Sign up takaful sangat susah. Okay? Claim memang susah jugalah. Sebab syarikat ataupun operator takaful ni, dia kena pastikan orang yang nak masuk dalam tabung tabaruk tadi kena betul-betul orang yang sihat. Nak ambil takaful, 3 benda yang penting. Kau kena ada kesedaran, kau kena ada kemampuan, satu lagi apa lupa 3 benda dengan umur masuk. Penting kau ada duit dan juga sihat lah. Kalau kau sakit je, automatik tak boleh masuk. Dan kalau kau tak ada duit pun susah jugalah untuk masuk. So 3 benda ni kena ada. So syarikat takaful dia akan tengok kau ada tak 3 benda ni. Umur kau memihak kepada kau punya kesihatan pun memihak kepada kau, dan juga kau ada duit sendiri. So bila kau semua dah clear, kita panggil good risk, ataupun kes ni kiranya standard punya kes lah, tak ada tambah tolak tadi.
Tak ada nak kena siasat lah dalam-dalam. So bila semuanya okey, insyaAllah nanti claim pun okey juga. Dan kenapa untuk syarikat takaful tadi, dia kena pastikan kalau nak claim dia kena teliti. Sebab amanah dia orang memegang duit orang. Amanah dia orang sekarang memegang duit orang. Sama macam zakat. Zakat, kita nak bayar zakat senang betul. Tapi zakat nak bagi sumbang pada ayat dalam Quran. 8 golongan yang layak menerima zakat. So bukannya siapa tak ada duit boleh minta duit dengan zakat, tak boleh. Zakat kena pastikan duit yang dia dah kutip dari semua orang tadi, yang cukup nisab dan juga haul tadi, kena pastikan sampai kepada 8 golongan asnaf tadi. Kalau tak boleh, susah. Memang susah. Okay? Sebab dia adalah satu ibadah, satu kewajipan, satu tanggungjawab. Sama juga dengan syarikat takaful. Dia memegang duit orang. Kalau bayar claim, aku cerita sikit lah pasal claim tadi. Untuk syarikat takaful, masa dia bayar claim, masa dia bayar claim, kalau bayar, audit akan tanya kenapa bayar. Kenapa bayar claim dekat orang ni? So, dia orang kena sediakan semua dokumen. Sebab itulah kalau nak claim banyak dokumen tadi kan. Especially kalau kau pernah ada history lah. So, kena sediakan dokumen. Kalau tak bayar pun audit akan tanya, kenapa tak bayar? Kan semua dah cukup dokumen. So, claim, kena jawab lah. Kena jawab kenapa bayar, kenapa tak bayar. So, sebab itu nampak macam agak susah sikit. Sebab dia melibatkan amanah. Melibatkan hak orang. Hak kita ni sebagai peserta, sebagai partisipan. Bila ramai sangat orang claim, akhirnya harga pun naik. Kita punya tabung tadi makin lama makin habis. Kita pula kena menyumbang lagi banyak. Akhirnya kita juga akan komplain, kita akan bising nanti. So sebab itulah dia ada dia punya SOP, dia punya syarat-syarat dia punya ketelitian tadi. So Hanas pula tanya dekat sini, kenapa sakit tak boleh masuk? Sebabkan keadilan tadi. Kalau aku yang sihat masuk dalam satu plan, engkau yang sakit masuk dalam plan yang sama, siapa yang akan habiskan tabung tu? Engkau lah yang akan habiskan. Sebab kau dah sakit. So kalau yang dah ada sakit, dia kena masuk dalam tabung yang sama-sama dah sakit. Ini pun tak semua penyakit lah dia boleh terima. Contohnya, banyaklah sakit yang tak terima tadi kan. Apa sakit yang boleh terima? Contohlah kalau asma yang tak berapa serius sangat. Mungkinlah ada satu tabung yang mana kalau kau asma, kena bayar lebih sikit. Dan juga kalau penyakit berkaitan dengan asma, dia tak cover tadi. Tujuan asal insurans dan takaful bukan untuk cover forced incident. Dia bukan untuk cover forced incident. Tujuan utama insurans, tujuan asal insurans dan juga takaful bukan bertujuan untuk cover benda yang kita expect. Dia adalah untuk cover benda yang kita tak expect. Kalau rumah yang sedang elok, jangan-jangan terbakar, boleh cover. Tapi kalau kilang kayu, dia nak cover kebakaran, memang tak dapat lah. Dia kilang kayu kot, memang terbakar lah manjang tadi kan. Sama juga dengan orang yang ada penyakit diabetes ataupun orang yang BMI-nya tinggi. Dia memang expected untuk sakit. So, maka tak bolehlah ada coverage kat situ. So, sebab itu untuk korang yang muda-muda, yang sihat-sihat, yang masih lagi ada kemampuan, cepat-cepatlah sign up dengan plan takaful. Sign up sementara masih lagi sihat, sementara masih lagi umurnya muda dan sementara masih ada lagi kemampuan. Ni, korang ada kesedaran dah. Dengar cerita aku panjang-panjang sejam ni tadi, insyaAllah. Gunakan ilmu, gunakan ruang, gunakan ketentuan takdir yang Allah Ta'ala dah bagi pada malam ni. Pok tiba-tiba terdengar dengan live tadi, insyaAllah gunakanlah esok lusa boleh berhubung dengan aku, insyaAllah untuk sign up dengan plan nanti. Niat carum, dia kata dekat situ. Bukan niat je, memang menyumbang dalam takaful adalah satu sedekah, satu tabaruk. So sebab itu dari awal lagi memang niat kita adalah aku nak bayarkan bil hospital orang lain. Kalau boleh niat kita bukannya aku bayar ni sebab aku nak cover aku punya takaful. Memang kita akan cover nanti. Jangan niat untuk satu keuntungan. Okay? Niat duit untuk aku, bantu dia tadi. Memang itu sebenarnya. Memang itu kontraknya. Dan kontrak ni dibuat dengan sistematik dan tersusun supaya derma kita tadi semuanya ada rekod. Kita selalu bising, derma, duit kena tipu. NGO ambil berapa puluh persen lah, bawa pergi beli kereta baru lah, beli handbag lah sebagainya kan. Pergi bercuti sana sini tadi, kita bising tadi. Sedangkan ini ada satu sistem yang everything is documented. Semuanya audited, semuanya ada nombor. Semuanya boleh nampak dia punya numbers tadi kan. So kenapa kita nak masuk? Sebab apa? Sebab cakap-cakap orang lah biasanya yang buatkan kita nak masuk tadi. Okay, boleh? Okay, NGO aku tak nak sebut lah kan jadi kontroversi pula live aku kat sini. Okay, so hijrah kerana Allah tanya. Okay, again, untuk yang nak tanya soalan, boleh tak tekan follow button dekat atas? Boleh tak tekan follow button dekat atas, insyaAllah dekat sini. Okay, so hijrah untuk Allah. So kalau nak tanya soalan, tekan follow button. Kejap lagi saya akan bacakan soalan dekat atas ni, insyaAllah boleh. So kalau tak tekan follow button, saya anggap soalan yang tuan tanya tak serius. Sebab saya akan dahulukan soalan dari rakan-rakan followers dahulu. So dia ada dekat sini, kenapa sakit? Ini dah jawab tadi. Range umur berapa yang sesuai masuk tuan ni? Umur 20-an, 30-an cantik lah sebenarnya.
kau masuk terus dekat situ insyaAllah. Alright. Kemudian kita lagi. Urus aset juga, tanya soalan dekat sini. Nak tanya soalan again? Boleh. Tekan follow button dekat atas, boleh. So yang tanya sebab apa? Kita dah cerita sejam lebih dah ni. Tiba-tiba kau tanya soalan sebab tak follow dari awal, masuk, tanya, ciao. Aku jawab kau tak dengar. So tak fair. Ingat, kita nak cerita berlandaskan pada syariat kita, pada agama kita. Antara yang ditekankan dalam agama kita adalah keadilan. So be fair kepada rakan-rakan lain juga. Be fair to me, be fair to yourself. Jadi adil kepada semua orang. Tekan follow button. InsyaAllah kau akan tahu kau orang serius dalam bertanya insyaAllah. Okay? Terima kasih kepada Tuan Hijrah. Tuan ke puan dekat sini. So kita baca sikit dekat sini. Dia kata, jadi takaful ini bisnes ataupun derma ataupun hybrid tadi. Okay. So balik semula ke cerita pasal Zubair tadi boleh? So kita balik tadi awal tadi saya ceritakan tentang Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, sepupu belah mak dan juga pangkat dengan belah Siti Khadijah ni saya confuse sikit tadi Khadijah adik-beradik dengan Al-Awwam. So dia anak saudara kepada Siti Khadijah, kemudian dia sepupu Nabi. Macam itulah lebih kurang. So Zubair dia ambil pinjam. So bila Zubair pegangkan duit orang ramai tadi, penduduk-penduduk dekat Madinah, so bila dia ambil, dia buat kontrak pinjaman dengan semua orang supaya dia boleh usahakan duit ni. So bila dia usahakan duit ni tanpa ada interest, dapat berjual beli, dapat untung semua tadi. So bila orang minta balik duit, dia boleh pulangkan. So dalam konteks ni ingat, fiqh muamalat yang asal, hukum asal adalah harus melainkan diharamkan. So apa yang Zubair Al-Awwam tadi buat tidak pernah dilarang oleh baginda Nabi, malah ditekankan kebaikannya. Sebab apa? Sebab orang tak ada tempat untuk simpan duit. Jadi Zubair sebagai orang yang amanah, dia punya kemampuan untuk memegang duit orang tadi. So dalam konteks ni itu dibenarkan. So balik semula ke cerita pada ni tadi. So kita ambil contoh yang tak ambil komisen ataupun yang tak ambil langsung kos operasi adalah khairat kematian dekat masjid. So khairat kematian dekat masjid, lama kelamaan tabung tu tak cukup. Sebab apa? Sebab semua orang tak menyumbang. So apa yang berlaku dalam konteks untuk takaful punya bisnes tadi, ketika diluluskan oleh Fiqh Academy, apa nama penuh tu Fiqh Academy OIC. Kejap So kita baca, kena ada dengan fakta kita. Kan cakap kosong saja. International Islamic Fiqh Academy Jeddah untuk OIC 1985, masa dia memutuskan bahawa takaful adalah satu perniagaan yang legit di sisi undang-undang, di sisi syariahnya, berserta juga dengan operasi dia begini. Dia kena ada kos operasi. Sebab kena adil. Okay? Dalam Quran, saya lupa surah mana, sebut tentang ujrah. Kita nak bekerja, boleh ada ujrah. Boleh ada hasil, boleh ada cost managementnya, cost pengurusannya boleh ada. So boleh ada kos pengurusan untuk bayar gaji orang, yang menguruskan operasi, yang menguruskan kita punya tabung tadi. So itu untuk operator. Okay, itu yang pertama. Kos ujrah yang kedua adalah wakalafi, yuran wakil. Orang-orang yang dah bekerja untuk keluar mencari peserta-peserta untuk join dengan plan takaful. So ini pun orang yang bekerja. Yang kerja dakwah ikhlas jugalah kan. Tapi kerja kena kerja juga. Mana ada kerja kata ikhlas tak boleh ambil hasil langsung, tak boleh. Ujrah memang kena ada. So dalam konteks ni pun kena ada juga. So dalam konteks ni dia seiring sekali kan. Dan macam kita balik semula ke asal tadi, nak mengatakan bahawa bila dia buat bisnes benda tu haram, kita kena datangkan bukti, datangkan dalil. Sebab fiqh muamalat yang asal, bendanya harus melainkan dibuktikan haram. Jadi dalam hal ni, Fiqh Academy pun tidak mengatakan benda tak boleh buat, boleh dijalankan dengan operasi bisnes selagi mana mengikut landasan yang dibenarkan tadi insyaAllah. Okay. So sebab itu, kalau nak kata dia tak sampailah 70%, dalam 60% lebih kurang macam tu, dan coveragenya semua dah dikongsikan mengikut law of large number dan juga pooling system. Apa pool? Pool bahasa Melayu kolam kan. So ini kiraan menerusi actuarial science. So actuarial dia orang dah kira lah. Dari industri insurance pun dah kira juga, dan juga untuk takaf pun dah kira juga. So dia kira supaya nak tahu berapa banyak dia punya sustainability lah, berapa lama tadi. Okay. So harap menjawab soalan yang diajukan oleh Puan ataupun Tuan Hijrah. Kos upah. Thank you. Ya Allah. InsyaAllah kita dah jawab dah soalan. Puan/Tuan Hijrah. Sorry lah, saya tak pasti ini laki ke perempuan yang masuk dalam live kita ni. So fully menjawab soalan Tuan/Puan. Okay, boleh faham ke tidak? So kalau faham, kata faham. Kalau tak faham, kata tak faham. Tak apa, kita cuba usahakan untuk jawab sekali lagi. Okay, kenapa kalau bayaran cash sakit kat hospital lebih murah, tapi kalau claim bila bil tiba melonjak? Yang ini tak ada kaitan dengan takaful sebenarnya. Okay, untuk konteks ni, siapa nama Tuan urus aset. Yang ini adalah isu hospital swasta dengan KKM. Yang ini dah bukan bawah negara Malaysia dah sebenarnya.
Industri takaful bernaung bawah Bank Negara Malaysia sebagai pengawas lia ni, sebagai dia punya regulator. Okay, dia punya tata kelola lah, wewenang dia bawah Bank Negara Malaysia. Untuk hospital bill yang beza, bayar dengan takaful harga lain, bayar dengan cash harga lain, ini sebenarnya adalah urusan bawah KKM. Dan ini pun disuarakan oleh pengerusi LIAM, Life Insurance Association of Malaysia. Sebab dia pun pergi hospital, bayar insurans harga lain, bayar cash harga lain. So dia bising, tapi untuk isu ni KKM dengan hospital swasta kena jawab. So untuk kami ejen takaful, kami tak ada autoriti lah. Bukan aku je tak ada autoriti, Bank Negara pun tak ada autoriti juga. So dalam hal ni tuan kena ajukan soalan ni ke pihak KKM dan juga pihak yang berkaitan dengan industri hospital lah, bukan dengan industri insurans ataupun industri takaful. Yang saya faham, takaful adalah bisnes, betul? Kita tak nafikan benda tu. Ada yang kata takaful bukan bisnes ke? Sebab kita balik semula ke asas pengharaman insurans. Pengharaman insurans. Diturunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat berapa tadi? 271 Korang dah sebut kat aku tadi kan? Sorry lah Okay, kita rujuk balik. Baqarah 271. Okay, Ali Imran lah. 275, sorry. Ayat 275, thank you Muhammad faham nama dia pun faham. Okay, dalam ayat 275 tadi, Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So berjual beli tidak ada masalah dalam konteks bisnes. Cuma kita kena tengok apa unsur yang mengharamkannya tadi. So apa yang mengharamkan bisnes tersebut? So dalam insurans yang mengharamkannya ada 3. Riba, gharar, maisir. Dalam takaful 3 unsur ni dielakkan menerusi kontrak. Okay, kontrak akadnya tadi adalah kontrak tabaruk. Okay, akad derma tadi. Tapi untuk perniagaan takaful tadi dah disahkan menerusi Fiqh Academy OIC tadi, dibenarkan. So kita tak boleh kata dia derma semata-mata tanpa perniagaan. Sebab tanpa bisnes, siapa yang nak menggerakkan industri ni? So kita semua bekerja dalam kerangka bisnes. Kita sebagai cikgu, kita berjual beli ilmu kita. Ini dari segi besar lah tadi kan. Rakyat bayar cukai ke kerajaan, kerajaan bayar gaji dekat cikgu, cikgu akan mengajar ilmu dekat anak-anak kita. So itu dalam kerangka sistem perniagaan. Benda tu tak diharamkan, tak dipersalahkan, dibenarkan. Sebab fiqh asalnya tadi, dia bukan ibadah dia adalah transaksi tadi, dibenarkan melainkan dibuktikan haram. Jadi kalau kita nak kata takaful adalah benda yang haram, maka kita kena bezakan, okey? Derma adalah pada kontrak tabaruk fund kita yang kita nak bina tadi. Yang kita nak bina. Kita nak bina kontrak tadi, kontrak tabaruk, kontrak derma tadi. Okey, tak apa. Untuk hijrah, sebenarnya saya dah jawab semua soalan tu dalam buku ni. Buku yang pertama, 6 angka menjelang 25. Saya dah kongsikan sejarah dan juga saya dah kongsikan sistem tadi So mungkin sebab puan pun baru follow, tuan ataupun puan baru follow kita. Nanti boleh dapatkan buku ni, tekan beg kuning dekat bawah. Sebenarnya dah jawabkan semua dalam tu. Okey. Yang kita sedang cerita pasal tabaruk tadi, perbezaan premium insurans yang haram tadi tu, dia punya perbezaan adalah dekat premium dia. Dia berjual beli risiko, risk transfer mechanism. Dalam takaful kita risk sharing mechanism. Kita berkongsi risiko. Macam mana kita kongsi risiko? Menerusi sumbangan derma yang kita buat tadi. So sumbangan yang kita buat, dalam itu kita ada sumbangan untuk tabaruk dan dalam tu juga ada kos operasi untuk syarikat takaful dan ada juga wakalah fee, yuran wakil untuk ejen-ejen tadi. So ini yang kita buatkan tadi insyaAllah. Okay? Boleh faham? Tak apa. Kalau tak boleh faham, tenang, tarik nafas. First time follow dengan live kita tadi kan. Nanti boleh baca buku, fahamkan betul-betul dan nanti boleh ajukan semula soalan tadi insyaAllah. Okay? So kita ada Love Dessert juga dekat sini. Kuala Baru, Azrai sahabatku. Semoga sihat selalu insyaAllah. Amin. Doakan. Terima kasih banyak sebenarnya, tidak. Tenang semua dekat sini. Tenang. Tujuan kita dekat sini, saling nak berkongsi ilmu. Orang yang datang bawa dakyah-dakyah yang pening-pening tadi, kita usahakan untuk saling faham memahamkan. Nama pun Muhammad faham tadi kan. Okay, ingat ada satu hadis Nabi. Nabi melarang sahabat untuk mengecam orang yang buat kezaliman. Aku tengok sahabat ni sampai menangis. Sebab ada seorang wanita datang jumpa dengan sahabat ni, tanya, aku dah pernah berbuat zina. Kemudian aku tengoklah sorry sahabat ni nama apa, nanti kau boleh check balik. Dia kata kau dah buat dosa besar. So sampai perempuan ni menangis pingsan. Perempuan ni pingsan. Kemudian jumpa dengan Nabi. Bukan Abu Hurairah, tak ingatlah siapa tadi Kemudian Nabi beritahu, engkau nak mendekatkan dia ke neraka. Kerja kita sebagai Muslim tadi adalah menyampaikan dakwah, betul? Sebarkan mesej dari Allah Ta'ala, risalah ni tadi, supaya semua dapat mendekatkan diri ke syurga. Kita nak tarik seramai mungkin orang pergi ke syurga.
So salah satu cabang adalah menerusi ilmu. So kalau kita terus-terusan menolak orang, kita menolak orang pergi ke neraka, itu bukan satu benda yang baik. So dalam konteks ni kita saling berkongsi ilmu tadi insya-Allah. Okey, boleh Satu lagi, boleh ke hybrid akad? Tidak. Kita tak menggunakan hybrid akad. Dia bukannya akad hybrid ataupun campur-campur, tidak. Dan satu lagi pula, akad gabung dua akad dalam satu akad. Apa dua akad yang gabung dalam satu akad? Boleh tak awak kongsikan? Boleh tak awak kongsikan apa dua akad yang dikongsikan dalam satu akad tadi? Sebab ingat, dalam fiqh muamalat, hukum asal fiqh muamalat apa dia? Boleh tak saya tanya pada siapa nama Hijrah tadi? Apa hukum asal dalam fiqh muamalat? Boleh tak dikongsikan? Okay? Sebab saya pun nak tahu juga kefahaman awak. Takutkah awak tak faham apa yang kita cerita, saya pun tak faham soalan awak. Okay? Boleh tak awak kongsikan apa hukum asas kepada fiqh muamalat tadi? Sebab saya tak tahu awak cerita pasal akad apa sekarang ni. Akad apa yang kita nak cerita sekarang ni? So boleh tak? Saya takutkan salah faham kan? Salah faham kan semua orang pening pula kepala dekat sini. Okay, boleh Sekejap, saya baca sikit satu-satu kat sini. Bila nanti dia dah kerja sesuai ambil takaful kat sekejap. Bila nanti dia dah kerja sesuai ambil takaful BR. Bila nanti okay, sorry. Ke ada soalan kat atas ni? Okay, sorry. Untuk anak sekarang nanti 200. Boleh ke nanti dia dah, bila nanti dia dah kerja sesuai ambil takaful baru ke ataupun continue saja? So kena tengok plan tu untuk puan QB. Plan tu sendiri boleh tak disambung? Ada plan untuk anak sampai umur 25 dia terminate. Dia habis, dia expired pada usia 25 tahun. So kalau habis umur 25 kena sambung plan barulah. Tapi kalau boleh sambung dan coverage dia masih okey, then continue saja, tak ada masalah pun. Okey, boleh teruskan saja insya-Allah. Okey, so balik semula lah. Saya masih menantikan lagi daripada Hijrah tadi. Tak apa, saya kongsikan sikit dari aspek bank boleh. So dengan bank, dengan bank, kalau kita beli kereta, dengan bank, saya berminat untuk beli Proton Emas 7, harga RM120,000. So apa yang saya boleh buat, saya jumpa dengan bank, bank dia akan buat kontrak dengan pihak Proton. Dia akan beli kereta ni dari Proton. So dia dapat dan dia akan sewa beli kepada saya. Dia akan hire purchase ataupun hire tak lah, ahli ijarah summa al-baik kan. So dia akan jual menerusi sewa beli. So saya sewa dari Proton, bayar bulan. So dalam konteks ni ada dua akad. Satu akad saya dengan Proton. Kedua akad Proton dengan akad saya tidak ada mengatakan yang akad tersebut haram. Boleh faham? Boleh faham tak dekat sini? Saya kurang faham soalan tuan. Itulah saya pun tak faham soalan awak. Kalau saya jemput masuk live boleh? Okay, saya tanya dulu Puan Hijrah tadi, kalau saya jemput masuk live boleh tak? Supaya boleh cakap betul-betul. Kan, kalau tulis-tulis ni kan takut terbatas pula dekat situ. Okay, maksudnya akad yang macam mana yang tuan maksudkan? Betul. Dua akad dalam satu akad tu tadi, akad apa yang puan maksudkan? Boleh tak saya faham akad apa yang puan maksudkan tadi? Okay, apa dua akad yang digabungkan tu? Apa akad? Itulah aku tak tahu nak cerita akad apa tadi kan. So tadi saya bagi contoh pasal kereta. Okay, kereta saya beli dengan Proton. Tapi saya ada juga transaksi dengan pihak bank. So ada 3 parti dekat situ, ada 3 pihak. Ada akad saya dengan pihak bank, ada akad saya dengan Proton, ada akad Proton dengan bank juga. Tiga-tiga tu tak ada masalah pun selagi mana dia tidak melanggar mana-mana syarak. Boleh faham dekat situ? Okay, alright, so dalam takaful ada akad wakalah, ada akad mudarabah, ada akad tawa'un dalam kalangan pencarum. Okay, so dia bukannya akad. Dalam kita punya akad dengan takaful tadi, konsep tu semua digunakan. Tapi dia bukannya semua akad lain-lain. Dia bukannya akad, saya dengan ejen, saya ada satu akad saya. Saya dengan saya dengan pencarum lain ada akad lain. Tidak. Akad kita straight je dengan takaful operator. Dia yang berperanan menguruskan untuk dengan ejen ataupun dengan perunding takaful, dia uruskan bahagian wakalah fee. Dengan peserta lain, dia uruskan akad bersama dengan coverage lain. Dengan saya, dia akad dengan saya lah. So dalam konteks ni lah yang saya faham dari soalan tadi, konsep ta'awun, konsep mudarabah, konsep wakalah semua digunakan. Tapi akadnya masih satu. Konsep tadi digunakan semua, tapi akadnya masih satu lagi juga. Boleh faham? Okay, boleh faham tak dekat sini? Saya sedang jaga baby nak tidur sambil mendengar perangan tuan. Okay. Tak apa. Silakan So slowkan sikit, takut saya jerit kan. Nanti baby kan terjaga. So kalau sewa belikan dua akad dalam satu sebab kita dah rancang. Betul lah tu. Dan dalam takaful pun kita dah setuju. So saya jujur saya tanya betul-betul. Ada tak hukum yang mengatakan, kalau soalan dia lah berkaitan dengan dua akad jadi satu ni adalah satu isu, ada tak hukum
Okey, ada tak hukum dalam fiqh muamalat kita yang mengatakan kalau ada dua akad yang tidak bercanggah, maka muamalat tu menjadi haram. So saya tanya soalan, saya jujur nak tahu juga benda ni. Sebab aku pun tak tahu kalau ada. Ada tak dalam kita punya muamalat, dalam fiqh muamalat, undang-undang ataupun hukum muamalat kita, kalau ada dua akad yang tidak bercanggah, adakah menjadikan kontrak yang saya faham dengan dua ataupun beberapa akad ni tadi, selagi mana tak ada unsur gharar, okey, tak ada masalah. Saya beli kereta dengan pihak Proton, saya setuju kontrak dia dengan pihak bank, semuanya jelas diterangkan, dengan bank dengan kereta pun jelas terangkan, kereta dengan saya pun jelas terangkan, so tak ada gharar fahish. Satu unsur. Maisir perjudian memang tak berlaku lah. Riba memang tak berlaku pun dekat situ. So boleh tak saya tahu dekat mana isu tentang fiqh muamalat berkaitan dengan kepelbagaian kepelbagaian aset pula, itu cerita bangsa dan mangka kan. Pelbagainya akad dalam satu akad yang jadi satu unsur, satu isu yang besar. Okey. So dia kata kat sini, ada tuan, ada hadis Nabi melarang dua akad dalam satu akad. Betul? Okey, terima kasih atas perkongsian tersebut. So ada hadis yang melarang dua akad dalam satu akad. So dalam konteks tadi yang kita cerita pasal kereta tadi kan, ada tak sebut bahawa akad tadi tu adalah dua akad yang bercanggah? Okey, so jom kita semak boleh Tak boleh nak paste tapi boleh cari. Okey, saya cari. Okey. Dua akad. Okey. So ni dua kali. Adakah dua akad dalam satu maksudnya ada dua barang yang nak dibeli? Adakah dua akad dalam satu maksudnya nikah dua sekali? Jawapannya tidak. Yang penting dua akad yang dilarang dalam Nabi tu hadisnya bermaksud. Baginda Rasulullah SAW, ini Tirmizi lah. Okay? Rasulullah telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. So dalam klausul 3 standard syariah AAOIFI menceritakan status syariah gabungan kontrak dibolehkan dalam syariah untuk menggabungkan lebih daripada satu kontrak dalam satu set tanpa mengenakan satu kontrak sebagai syarat dalam yang lain dan dengan syarat setiap kontrak itu dibenarkan dengan sendirinya. Okey. Apakah contoh-contoh dua kontrak yang dilarang dalam satu kontrak? Meletakkan akad sewa dan jual beli dalam satu kontrak, iaitu setelah habis sewa, barang itu akan dijual kepada penyewa. Ini selalu terjadi, contoh-contoh dua kontrak, terjadi dalam kontrak sewa beli penapis air dan bermacam peralatan rumah. Solusinya ialah setiap kontrak hendaklah berdiri dengan sendirinya dan tidak mensyaratkan ke atas satu sama lain. Contoh kontrak yang dibenarkan adalah aitab tadi. So kontrak sewa beli al-ijarah summa al-bai, beli kereta dengan bank dan juga dengan itu tadi dibenarkan. Itu dah jelas sebut. Tadi benarkan juga. Okey, sebab setiap hadis datang dari soalan pada sahabat. Okey, sahabat akan tanya Nabi soalan-soalan dan Nabi akan terangkanlah. Dan soal jawapan tadi akan menjadi sandaran hukum kepada sahabat-sahabat lain menerusi fatwa tadi. So dalam konteks ni kita tengok secara keseluruhan. Dia bukannya satu potongan hadis terus jadi sandaran tadi Contoh yang kedua, meletakkan akad pinjaman dan jual beli dalam satu kontrak. Contohnya, Ahmad pinjam RM5,000 dari Ali. Ali letak syarat mesti beli barang RM2,000 dari kedai dia. Okey, syarat ni terlibat dengan dosa besar riba. So dalam konteks tu ada disebut kenapa kontrak itu tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab ada berlaku unsur riba. So ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya tidak halal mengumpulkan salaf ataupun pinjaman dan jual beli. So tak boleh ada sekali. Tapi ingat dalam konteks kontrak sewa beli al-ijarah summa al-bai dah dijawab, itu yang dibenarkan tadi. So sebab itu untuk kontrak ni setiap perkataan disebutkan dalam kontrak. Okay, kita ada AAOIFA. Kalau kita ada Bank Negara, kita ada juga IFSA tadi, Islamic Financial Services Act 2013. Semua ni dia akan teliti setiap kontrak apa perkataan yang telah diletakkan dalam nak memastikan semuanya patuh syariah. Kita bayangkan, okay, dalam takaful yang ada tadi, adakah selama 10 tahun IFSA ada ataupun 40 tahun akta takaful ada, seorang pun tak perasan dengan hadis tu. So semua mufti dah tengok dengan hadis tu, dan of course dah ada dia punya solusi. Bukan mencari jalan untuk keluar, tapi nak tengok apa konteks ataupun perspektif setiap hadis yang membenarkan dan juga yang tidak membenarkan tadi. Okay, contoh pasal hadis pasal pengharaman madu tadi. Itu tak dibenarkan. Sebab ada pula ayat Quran yang meletakkan ke atas hadis tersebut. So itu cara ni tadi. Okay? So sebab itu mufti kita buat kerja. Janganlah kita tuduh mufti kita tak kerja kan. Kita percaya kepada mufti yang dah bawa. Kita pun dapat hadis-hadis dari imam-imam kita tadi kan.
kita ada Imam Tirmizi, kita ada segala lah, Imam Syafi'i, mazhab-mazhab yang ada. Diorang semua dah kena tengok setiap satu hadis dan dia kena cross check dengan semua hadis. Contoh macam cerita pasal riba. Ada yang tanya pasal kripto tadi, dibenarkan ke tidak. Kripto pada asalnya tak dibenarkan dekat dalam negara, dalam dunia kita. 2010, 2009, 2010 kripto mula-mula ada. Sampai 2017 tak ada hukum yang membenarkan dia harus. Pening nak faham? Betul, okey. Kejap lagi saya bagi solusi pasal pening nak faham tadi. So, hukum asal adalah harus untuk kripto. Tapi sebab dia adalah cryptocurrency, maka hukum ke atas currency adalah tidak dibenarkan takut ada forex. Sampailah ke tahun 2018 dan 2019 diputuskan hukum untuk kripto adalah harus. Sebab dia bukannya currency tapi sebaliknya adalah digital asset ataupun mal, property tadi. So, itu cara nak kena pastikan setiap satu hukum tadi ada sandaran dia juga, dia punya dia punya hukum. Bukan ambil satu hadis dan terus tepek. Tak boleh macam tu. Itu bukan cara kita belajar fiqh kita. Bukannya cara kita nak tekankan tadi lah. Okey. Kita ambil contoh yang kedua. Pasal buat dua kontrak. Akad pinjaman dan juga jual beli dalam satu kontrak dengan meletakkan syarat. Kita akan tengok, alamak, macam ITAB tadi kan. Kita sewa, beli, habis bayar sewa 9 tahun, jadi milik kita. Bukankah itu dua benda? So itu yang diteliti dalam ITAB tadi. Cara untuk memastikan kontrak itu tidak melanggar mana-mana syarak. So dalam konteks ni tidak halal mengumpulkan pinjaman dan jual beli sebab nanti akan ada unsur ribanya dekat situ. Okey, boleh faham? Boleh faham dekat sini Okey, boleh faham dulu tak? While whisper ada tanya soalan. Okey, nanti kau tengok semula ulangan dekat dalam live kita tadi. Tuan boleh jelaskan secara perlahan fatwa gabung. Alamak, saya dah jawab panjang tadi juga Okey, tak apa. Slow Okey, nanti siapa nama Puan Hijrah. Okey. Puan boleh pergi dekat AAOIFI. Boleh tak? Puan boleh pergi dekat AAOIFI. Okey, ni cari Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Okey, ni dia punya organisasi dia. Ini adalah organisasi yang nak mengawal selia semua yang berkaitan dengan muamalat seluruh dunia. Berkaitan dengan Islamik tadi AAOIFI. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. So dalam ni semua paper pun ada juga. Kalau puan berminat nak tengok satu persatu paper, ada diceritakan tentang yang saya bacakan sebentar tadi. Boleh cari nanti dekat ini dari Ustaz Lariba by the way, boleh follow dia. Seorang ustaz yang sangat hebat berkaitan dengan syariah kewangan. Cari klausa 3, standard syariah nombor 52. Kalau dalam AAOIFA tadi, muka surat 653. Dia ada menceritakan tentang fatwa yang tadi. Dia punya syarat-syarat lah, dia punya nas-nas dia tadi insyaAllah. Okey. So, dua tujuan utama. Tujuan utama dilarangnya dua akad tadi. Nombor 1, sebab nak elakkan gharar. So itu balik semula ke hadis. Kenapa Nabi melarang dua kontrak dalam satu? Ada sebab syariah dia. Bukannya Nabi kata tak boleh. Habis. Dia ada asas kepada larangan tersebut. Okey, ada asas kepada larangan tersebut. Contoh Contoh saya bagi pasal kisah Khalid Al-Walid. Bersama dengan Nabi pergi satu tempat dekat padang pasir, kemudian dihidangkan biawak, dog tadi kan. So biawak dog, bila Khalid Al-Walid tengok Nabi tak makan, dia tak makan. Masa ni Khalid Al-Walid baru saja masuk agama Islam. Khalid Al-Walid lewat sikit kan, masuk sebelum Fatu Mekah, menjadi muhajirin ketika perang. So bila tengok Nabi tak makan, dia tanya, haram ke? So Nabi jawab, tidak haram, tapi aku tak suka. So dia makan. Adakah itu sandaran semua biawak boleh makan? Jawapannya tidak. So dari situ kita kena pecahkan semuanya, nak melihat kenapa boleh, kenapa tak boleh. So adalah sebab-sebab biawak dog ni dia lain, dia punya nature dengan biawak lain. So dalam konteks hadis dua akad dalam satu akad tadi, kena tengok juga dia punya sebab musabab. Kenapa tak dibenarkan? So tujuan utama tidak dibenarkan ada dua. Nombor 1, gharar. So kena elak gharar dekat situ. Kalau tak ada gharar, maka dibenarkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nak elak riba. So macam yang contoh yang kedua tadi. So kalau, dan dua-dua ni ada dalam insurans. Yang tidak dibenarkan dalam insurans, yang tidak patuh syariah adalah musuh gharar, riba dan satu lagi maisir. So dalam konteks ni kita kena faham, betul satu hadis tadi kita ambil, tapi hadis tu kenapa boleh, kenapa tak boleh, kena tengok pada perbahasan daripada pada imam-imam kita tadi. So untuk Puan Hijrah, sekali lagi saya ulang tadi nanti boleh tengok dekat AAOIFI
Apa dah nama dia tadi? Accounting and hilang dah. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Account, Audit, Organisation, Islamic Financial Institution. So dia bincangkan semua berkaitan dengan hadis yang membenarkan, yang tidak membenarkan muamalat dalam Islam, insyaAllah. Okey, boleh? So Tuan Theodore juga sama, adakah boleh difahami apa yang kita bincangkan sebentar tadi? Dan juga Tuan Urus Aset, adakah boleh dapat? Okey, cuba komen. Boleh dapat ke tidak ni? So kalau boleh dapat, kata boleh dapat lah. Kalau tak boleh dapat, tadi saya dah bagi rujukan untuk kalian semua cari tadi. Okey? Again, tujuan kita dekat sini untuk mencambahkan ilmu. Terima kasih kepada semua yang kongsi pasal hadis tadi. Dan alhamdulillah hadis tu dah dijawab dah pun. Ada dia punya sandaran kenapa boleh dan juga kenapa tak boleh tadi, insyaAllah. Dapat juga walaupun tak 100%. Okey, jangan risau. Live kita ni insyaAllah kita akan save dekat YouTube channel Financial Gori. Bila aku save aku tak tahulah ikut pada rajin aku. Tapi insyaAllah kita akan save. Nanti kalian boleh tonton semula ulangan dekat dalam tu nanti. Bila lagi live tu kan, insyaAllah esok kita akan live. Esok hari apa? Khamis. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, pagi mungkin saya akan live juga kot. InsyaAllah pagi akan live. So yang tadi, nak baca pasal kenapa insurans patut syariah, tak patut syariah, kenapa haram, kenapa halal, nanti boleh tengok dekat dalam buku 6 angka menjelang 25, buku yang pertama, ada dikongsikan juga. By the way, secara latar belakang sikit, alhamdulillah, diploma, degree, saya belajar insurans. Diploma 3 tahun in insurance, diploma in business study insurance, 2 tahun degree BBA Hans Insurance. So sedikit sebanyak tentang insurans punya structure, alhamdulillah saya faham sikit. Dan bila masuk ke dalam pekerjaan pun saya buat insurans juga dulu, re-insurance dan juga re-takaful. Belajar tentang special rating kerja, kemudian masuk dalam bidang takaful sebagai agent, dan alhamdulillah sekarang jadi unit manager. Dan sekarang juga saya sedang menyambung pengajian untuk Master Islamic Finance. So atas doa-doa tuan-tuan perempuan semua, saya minta juga jasa baik untuk doakan semoga saya boleh terus menyambungkan perjalanan untuk pengajian ini, supaya kita boleh terus menyebarkan dakwah dalam nak menyampaikan ilmu dan menjadikan kita semua bangsa yang berpengetahuan lah, insyaAllah. Dengan ilmu kita boleh melangkah dengan lebih jauh. Tanpa ilmu nak masuk syurga pun tak boleh. Betul? Tak ada ilmu macam mana nak solat? Tak ada ilmu macam mana nak ambil wuduk? So, sebab itulah kita doakan semoga semua dekat sini lah, kita sama-sama doakan semoga Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita berada dekat jalan yang lurus, Siratal Mustaqim, Ihdinas Siratal Mustaqim, jalan yang dirodai dan dijauhkan dari jalan yang dimurkai dan juga jalan yang menyesatkan, insyaAllah. Boleh? Okey? Boleh? Puas hati semua? Tak ada gaduh-gaduh lah mana-mana yang salah silap harap dapat dimaafkan lah juga Again, tujuan kita adalah untuk mencambahkan ilmu, mendapatkan ilmu. So kalau ada khilaf-khilaf, tersilap, tersalah faham, apa gaduh-gaduh semua tu, harap dapat dihalalkan lah. Akhirnya dua Muslim berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah Ta'ala juga. Dan 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, antaranya inilah. Okey, boleh So sebagai penutup, saya rasa habis dah. Ada soalan lagi? So kalau ada soalan kita sambung pagi esok lah, insyaAllah. Okey, saya akan semak di website AAOIFA. Mantap. Terima kasih juga kepada Tuan Urus Aset atas perkongsiannya sebentar tadi. Dan lagi, sekali lagi, kalau saya ada salah silap dan ada kekurangan, harap dapat dimaafkan. Tujuan adalah untuk sentiasa berkongsikan. Adakah Ustaz Lariba terangkan tentang 2 akad dalam 1 akad? Ya, jawapannya betul. Ini tadi puan. Apa itu 2 akad dalam 1 akad? Dan juga dikongsikan rujukan dekat dalam perkongsian dia tadi, insyaAllah. Okey, boleh? So sebab kita nak habis ni, takut puan hijrah masih lagi tak puas hati. Okey, so puan hijrah adakah okey? Dah okey, saya nak habis live dah ni. Kalau tak okey kan, saya kena dodakan pula anak puan nanti. Okey, boleh tak? Boleh tak nak habis live ni? Nak akan dapatkan izin ke orang ni kan? Ada bukannya bayar masuk kelas ni. Betul tak? Okey, habis settle So insyaAllah, kalau habis semuanya, dah tenang-tenang, nanti cari rujukan-rujukan saya kongsikan yang saya sampaikan tadi. Yang paling penting, terima kasih atas penerangan. Yang paling penting, kita masih lagi menantikan juga untuk yang mendakwa bahawa takaful itu memang betul-betul judi. Kita masih lagi menantikan juga dakwaan, sebab setiap dakwaan kena datangkan dengan pembuktian. Tadi saya dah kongsikan dah semua pembuktian dari pihak saya yang mengatakan takaful itu patut syariah dan insurans itu haram. Dan to be fair, orang yang mendakwa dia judi, mestilah kena datangkan bukti, betul? So datangkan bukti dan juga datangkan ni lah. Saya ada soalan tadi, tapi topik tengah best. Esok lah. Yelah, soalan-soalan lain esok lah cerita tadi dah pukul 10.30 dah ni. Yang mana nak tengok night line, dah boleh tengok night line. Yang mana nak tidur, pergi tidur lah, insyaAllah. So kita akhiri perbincangan kita dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Sekali lagi, yang baik semua datang dari dia. Kelemahan, kekurangan tu semua saya punya mistake lah, saya punya kesalahan. Dengan izinnya supaya kita semua sama-sama boleh belajar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. So sebelum habis, siapa yang boleh dapatkan buku boleh dapatkan buku. Siapa yang nak support dalam perjuangan saya untuk meneruskan sambung belajar, by the way saya sambung belajar pakai duit saving saja. Saya tak minta mana-mana bantuan sebab aku percaya orang lain lebih layak lah, berhak untuk menerima bantuan-bantuan tu. Tapi ini bukan benda free, nak sambung belajar pun pakai duit juga So siapa yang nak sokong saya punya usaha nak menyambung belajar ni, insyaAllah boleh dapatkan dua buah buku ni. Tekan saja back kuning dekat bawah. So sehingga kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah, salam wawasan 2030, salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa dan mangka. Azri Muhammad, Financial Goal Muka Diri. Assalamualaikum, bye bye.